surat. Entah tak pakai ni? Tak ada nasihat dah. Ada. Saya nak. Tak pasal Ustaz pergi balik. Tak pakai. Boleh. Ni dah nak buka puasa ni. Duduk saja lapak. Entah keluar di bang dah. Start. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, ni kita panjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada petang ini di Mesir dan waktu malam di Malaysia. Untuk kita adakan daurah kali pertama bagi kitab Irsyadul Ikhwan ila Ahkamis Saidi wa Akli Luhumil Hayawan, yang baru saya selesai sekarang, baru-baru ni dalam 23 hari bulan Ramadan, lebih kurang dalam 6 hari yang lepas. Dan setelah ditulis kembali dan kemudian saya sempat juga siapkan syarahan ringkas bagi kitab ini, Alhamdulillah. Jadi yang ada pada PDF, tuan-tuan semua boleh tengok dengan PDF yang ada. Dan kemudian kita ada bagi sekali itu di musawwar, maksudnya termasuk dengan gambar binatang yang kita sebutkan dalam kitab ini, insya-Allah. Baik, kita terus mulakan bacaan kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mengetahui tentang perkara yang halal adalah suatu yang sangat penting bagi seorang muslim. Ini kerana ianya akan menjadi darah daging seseorang yang dengannya lah dia melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi makanan yang halal adalah sebab kepada kita melakukan amal ibadah kepada Allah. Antara sebab keberkatan ditarik daripada individu dan keluarga adalah kerana tidak dijaga hukum hakam berkaitan dengan makan dan minum. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, Kulu minat tayyibat wa'amalu salihah. Maksudnya, makanlah kalian daripada sumber yang halal dan laksanakanlah amal soleh. Jadi disebut amal soleh setelah kulu minat tayyibat. Kata ulama, sini menjadi dalil bahawa amal soleh tadi tergantung dengan at-tayyibat. Ini aklu tayyibat. Kalau kata makan tidak baik, maka pada waktu tersebut seorang tadi tidak akan mampu untuk melakukan amal soleh. Para ulama tafsir mengatakan bahawa ini bermaksud pemakanan yang halal dan bersih menentukan amal seseorang akan menjadi baik ataupun tidak. Sebahagian ulama mengatakan kam min uklatin mana'at min qiyamil laili wa kam min nadratin hurimat qira'atus surah atau muni'at min qiyamil lail. Maksudnya betapa terkadang satu suapan makanan ini menjadi sebab terhalangnya bangun malam, dan betapa sekilas pandangan mata terkadang menjadi sebab diharamkan baginya membaca satu surah daripada Al-Quran. Jadi kita tertanya-tanya kenapa tidak bangun malam. Kita tertanya-tanya kenapa kita tidak boleh membaca Al-Quran walau satu surah. Semuanya adalah kerana disebabkan ma wara' dhalik. Ini perkara yang berlaku di sebaliknya. Jadi tidak bangun malam kerana makannya tidak dijaga. Ya, diharamkan kita membaca surah Al-Quranul Karim, satu surah walaupun pendek di luar daripada solat, adalah kerana mata kita tidak dijaga.
kam min nazratin hurimat qira'atus surah. Tamam? Jadi kerana tu para ulama sangat berjaga-jaga dengan perkara tersebut. Dengan bab berkenaan dengan makan, dengan bab berkaitan dengan pandangan mata mereka, sehingga kerana ini akan menjadi darah daging dan ini akan menjadi buah kepada amal mereka. Sebahagian ulama lagi menyatakan tu nya tu kan, bukan mencatatkan kan, menyatakan bahawa turun tanda saya tanda boleh tanda tu saya tanda tak apa biar nanti boleh buat pembetulan terus. Okey, menyatakan amal soleh. Tamam. Sebahagian ulama lagi menyatakan bahawa ni kitab ni kita tak cetak lagi, nanti insya-Allah akan dicetak. Selepas dibuat kulitnya nanti, kemudian akan ada surah, ada bergambar. Kerana zaman sekarang ni perlu kepada bergambar. Kalau tidak kita tak kenal binatang tadi macam mana bentuk dia. Nanti kita akan bincang benda penting nanti berkenaan dengan tikus pula dah tupai dan sebagainya. Nanti kita akan tengok sampai pada bab. Kalau sempat kita sampai, kita akan bincang bab tersebut. Sebahagian ulama lagi menyatakan bahawa 3 perkara yang membantu seseorang bangun malam. Yang pertama, makanan yang halal. Yang kedua, istiqamah di dalam taubah. Yang ketiga, sentiasa bimbang dengan kemurkaan Allah Ta'ala dan sentiasa merindui janji kebaikan daripada Allah Ta'ala. Jadi ini 3 sebab seorang tadi boleh untuk bangun malam. 3 perkara yang menghalang seorang bangun malam, lawan bagi tadi. Iaitu yang pertama, makanan yang syubhah. Apatah lagi yang haram. Kalau syubhah saja sudah tidak menyebabkan orang tadi boleh bangun malam. Ada orang boleh bangun malam dengan sesuatu yang lain. Dia boleh tengok Facebook, dia boleh main game, dia boleh main macam-macam. Tapi dia tak boleh nak solat 2 rakaat tahajud. Dia tak boleh nak solat 2 rakaat solat sunat hajat contohnya pada waktu malam tadi. Kerana diharamkan dia. Boleh. Makanan yang syubhah, lebih haram lebih lagi. Yang kedua, berterusan dalam kemaksiatan. Dan yang ketiga, sentiasa bimbang dengan keduniaan. Tamam? Ya. Yang kedua di dalam. Oh, di dalam. Ayo, berterusan di dalam. Ada 3 dah tempat. Okey, mungkin ditulis ni waktu tengah high kan. Muka surat 1, muka surat 2, muka surat 3. Setiap muka surat ada salah. Muka surat 1 amal soleh, ke amal soleh. Muka surat kedua menyatakan. Muka surat ketiga di dalam. Betul kan tu ya? Senang. Ni sirah ditunjuk. Pada 21 Ramadan 1441 Hijriah, baru-baru ni, dalam 6 hari yang lepas, 7 hari 8 hari yang lepas. Hari ni berapa hari bulan? 29 29 ni. 29 Ramadan. Saya telah menyambung kembali tulisan berkenaan hukum hakam haiwan yang telah saya karang dalam Bahrul Rajas. Yani mustafa'ilun yang terhenti pada rangkap 27. Saya pernah tulis beberapa bulan yang lalu. Tapi berhenti pada muka surat pada bait yang ke-27. Kerana yang pertama tak ada malas, yang kedua kerana saya rasa tak perlu lagi pada waktu tersebut. Ini kerana sebelumnya saya pernah diminta oleh teman-teman dan orang-orang tua yang saya sering bersama mereka ke hutan untuk berehat setelah penat mengajar dan ketika pulang bercuti ke tanah air. Jadi waktu keluar berehat bersama dengan pakcik-pakcik yang duduk di hutan dan sebagainya, dia pun ada minta kepada saya, pusat karang lah kitab yang berkenaan dengan binatang. Kawan-kawan kita duduk dalam hutan ni bolehlah bincang-bincang bab tu. Ada sembang kosong kan. Tapi tak sembang kosong pun. Dia banyak tanya soalan, sembang berkenaan dengan agama. Tapi mereka nak ada panduan lah kalau boleh. Tak ada juga kadang-kadang kami tersilap tembok dia kata. Tembok tapir. Boleh makan tak tapir? Nanti kita akan tengok dalam ni. Ada boleh makan ke tidak tapir dan sebagainya. Kalau kecilap tembok dia nak boleh makan, rugilah tapir sembelih. Kata depa lah. Kita tengoklah tapir boleh makan nak lagi. Terpa pula kan.
Nanti dulu. Kitab tak baca habis. Baru mukaddimah. Baik. Jadi waktu saya balik, biasanya saya tempat rehat saya dalam hutan lah. Jumpa orang tua-tua, bersembang dengan mereka, ambil pengalaman mereka dan sebagainya. Tangkap ikan, makan-makan ikan, berehat-berehat, gitulah. Oh, ni dia kawan-kawan kita pakai ikut. Melihat alam semula jadi dan binatang serta mendengar kicauan burung, hutan mampu menenangkan jiwa yang luka dan hati yang rawan. InsyaAllah balik ni, berehat lagi boleh lah. Ni ramai balik ni. Dan tertangguh niat mengarang tentang hukum hakam binatang ini sejak beberapa tahun yang lalu. Kerana semangat saya yang terkadang naik dan turun. Alhamdulillah, pada tahun ini selama 3 hari saya berjaya menulis sebuah kitab yang disusun dalam bentuk bahar rajas yang setahu saya masih belum ada di kalangan ilmuwan Melayu mengarang sebegini dalam bahasa ibunda, yakni khususnya bahasa Melayu kita ni lah, berkenaan haiwan dan unggas serta hukum hakam memakannya. Sepanjang pengetahuan saya lah, tidak ada yang mengarang tentang perkara tersebut. Wallahu alam, kalau ada pernah jumpa tak? Kok ada yang dikarang dalam bentuk bahar, dalam bentuk syair. Kalau ada mungkin saya tersilap lah. Baik. Saya banyak berpandukan kepada kitab karangan Al-Imam Kamaluddin Ad-Damiri Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, iaitu Hayat Hayawan Al-Kubra. Ini tak ada alif lam ni. Hayat Al-Hayawan Al-Kubra. Tak ada alif lam. Yang merupakan mausu'ah, yakni ensiklopedia tentang binatang yang terbesar dalam sejarah muslimin. Ada lagi dikarang oleh Jahiz, antaranya kitab Hayawan, Kitabul Hayawan. Dan juga kitab-kitab yang selepasnya datang tu kebanyakannya adalah mengambil faedah daripada kitabnya Al-Imam Ad-Damiri. Seperti kitab Maqrizi. Al-Maqrizi meringkaskan kitab Al-Imam Ad-Damiri. Kitab Imam Damiri ada 4 juzuk. Ini kitab dia. Ini 4 juzuk kitab Al-Imam Ad-Damiri. 4 juzuk. Satu jilid ada 2 juzuk. Maksudnya ada 4 juzuk jadi 2 jilid. Ini kitabnya, Hayat Hayawan Al-Kubra. Dan Maqrizi ada mengarang ringkasan bagi kitab Hayat Hayawan Al-Kubra. Manakala Al-Imam Ibnu Iman Al-Aqfahsi rahimahullahu ta'ala mengarang juga ringkasan dan berkenaan dengan hayawan. Kitab hayawan, nama apa kitabnya? Tak ingat. At-Tibyan. At-Tibyan fi Ahkamil Hayawan, lebih kurang gitu. Tajuk Al-Imam Ibnu Iman. Ala kulli hal, kitab yang paling besar yang dikarang setakat yang kita tahu dan termasuk diletakkan hukum hakam. Ana banyak yang cerita berkenaan dengan haiwan, tapi nak letak hukum hakam dia kena faqih dalam bidang tersebut. Maka Al-Imam Ad-Damiri yang terkenal sebagai faqih dalam mazhab Syafi'i mengarang kitab Najmul Wahaj, syarah kepada Minhaj Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, 10 jilid. Jadi ini bukan calang-calang orang yang boleh membahaskan tentang perkara ini. Dan Al-Imam Ad-Damiri rahimahullah juga terkenal sebagai zoologis. Ini ahli haiwan. Dan dalam kitab ini diceritakan juga berkenaan dengan Al-Qawas, iaitu apa kegunaan binatang tersebut. Jadi kadang-kadang saya tak masukkan dalam kitab ni lagi, insya-Allah ada rezeki masa nanti kita akan masukkan juga, ataupun kita buat kitab lain. Kerana tak sesuai ni kitab ni berkenaan dengan hukum. Tadi cerita bab khawas lagi, cerita bab khawas sajalah. Kulit singa boleh guna apa? Apa dia? Ni besar. 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 Baik. Tamam. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya berminat tentang binatang ni lama dah. Dulu kalau di Mesir ni tiap-tiap tahun, boleh kata tiap-tiap bulan tak silap saya. Kalau akan berjalan pergi ke zoo negara Mesir. Saya saja pergi seorang-seorang sebelum kahwin. Lepas kahwin ni aku kurang sikit. Pernah juga pergi bawa anak-anak dan sebagainya, tapi tak macam dululah. Kalau dulu pergi saya buat kitab, pergi tengok sekok-sekok binatang. Jadi tengok binatang ni nama apa. Sebab yang lebihnya zoo di Mesir ni ditulis dalam bahasa Arab. Jadi senang nak cari dalam kitab Hayat Hayawan Kubra. Jadi tak susahlah nak cari tu. Kalau di Malaysia tulis bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Lepas tu keluar bahasa saintifik ni kan. Dia nak cari lah. Macam yang Idham nak buat tu. Jadi sebabkan kerana tu di Mesir ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pak Ngah Badri pun masuk juga sekali. Pak Ngah Badri orang panggil apa? Antara orang yang minta saya kerang kitab ni lah.
Panah pada sekali ini. Baik. Juga saya banyak merujuk cara susunan yang dilakukan oleh Syekh Al-Allamah Dr. Muhammad Abdul Rahman Shumailah, tak ada alif lam. Shumailah tak ada alif lam. Al-Ahdal hafizahullah taala. Ini kitabnya beliau. Syarah Manzumah Al-Bayan li Ahkamil Hayawan. Dia juga karang dalam bentuk Bahar Rajas. Saya banyak ambil daripada beliau, tapi ada saya tambah yang tak ada dalam kitab beliau. Antaranya adab-adab berburu dan juga hukum hakam berburu. Yang kedua, ada beberapa binatang yang saya tambah yang tidak ada dalam kitab beliau, yang dia tidak masukkan. Faham? Ya. Dan kemudian ceritanya lain beza lah. Dia ada cerita benda lain, saya cerita benda lain lah. Ya. Jadi bukanlah saya kopi dia sebiji-sebiji. Tak. Kopi sebiji-sebiji, dia tak panggil tulis kitab, dia panggil curi. Ya. Curi kitab orang. Baik. Hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Bayan li Ahkamil Hayawan. Saya juga menambahkan bab yang berkaitan rukun berburu dan syarat-syaratnya serta ditutup perbahasan dengan pesanan ringkas kepada orang yang ingin masuk berburu di hutan. Yang khusus kepada orang yang minat berburu lah. Nak masuk macam mana, apa ni. Saya tak cerita cara-cara berburu. Kerana apa ni, orang tua lebih berpengalaman dalam bab tersebut. Cuma saya cerita berkenaan dengan hukum hakam saja berkaitan dengan berburu. Setelah 3 hari menulisnya, maka saya berjaya menyelesaikan 313 rangkap syair tersebut. Hakikatnya sebenarnya saya baru tulis 310 pada 3 hari tadi. Sehari keempat, bila tengok balik, saya elok kalau kita cukupkan jadi 313. Maka saya tambah lagi 3 bait pada hari keempat. Rangkap syair tersebut yang bersamaan dengan bilangan ahli Badar. Tersebut yang saya beri nama dengan taufik daripada Allah Ta'ala yang Maha Esa, Irsyadul Ikhwan. Maksudnya nama saya berikan Irsyadul Ikhwan kerana jadi maf'ul. Ila ahkami as-saydi wa akli luhumil hayawan. Jadi panduan kepada para teman kepada hukum berburu dan juga hukum memakan daging haiwan. Semoga karangan ini diberkati oleh Allah Ta'ala serta dijantatkan penerimaan di sisi umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum hakam haiwan ni tidak dilepaskan oleh para ulama dalam Kitabul At'imah, dikhususkan berkenaan dengan haiwan. Jadi beri pentingnya perkara ni kerana perkara ni akan berterusan. Kita akan makan daging binatang. Kerana kita orang Islam, kita bukan hanya semata-mata umat yang makan sayur. Tapi kita juga bukan umat yang makan daging semata-mata. Kita adalah umat yang disebut sebagai half veggie. Maksudnya sebahagian daripada vegetarian. Kita bukannya, maksudnya kebanyakan masa kita adalah, ataupun makanan yang kita makan dianjurkan adalah makanan yang berbentuk bukan berdarah. Ya. Tapi kalau nak makan makanan yang berdarah, ini ada panduannya. Disebut oleh ulama makanan binatang apa yang kita boleh makan, yang tidak boleh makan. Dan ini penting sangat-sangat kerana apa? Kerana nak tentukan makanan boleh dimakan ataupun tidak boleh dimakan, ada syarat tertentu yang diletakkan oleh para ulama mazhab Syafi'i. Jadi bukan sembrono. Kita tengok depan mata kita, kita makan yang itulah. Tapi bagaimana ulama mazhab kita Syafi'i meletakkan syarat bagi membolehkan makanan ini, binatang ini boleh dimakan, binatang ini tidak boleh dimakan. Faham? Bukan kita tengok kita jijik, kita tak jijik. Dan makanan kita orang yang kita makan di tempat kita, semuanya ditentukan oleh apa yang disebutkan oleh para ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i, kerana mazhab yang induk di negeri kita, di tempat kita adalah mazhab al-Imam Syafi'i. Nanti kita akan tengok apa syaratnya. Walhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Baik, muqaddimah. Lalu masuk pada muqaddimah kitab kita. Segala puji bagi yang Maha Esa yang tundukkan makhluk kepada manusia. Ini muqaddimah yang pertama. Segala puji bagi yang Maha Esa yang tundukkan makhluk kepada manusia. Ini berdasarkan kepada ayat 13 surah Jasiyah. Tak berbaris, okey. Boleh berbaris. Sakhara lakum tu. Dia waktu pagi tu. Wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a minhu. Inna fi dhalika laayatan kan liqaumin yatafakkarun. Berbaris sekali. Senang bagi orang baca. Tamam. Jadi sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi ditundukkan yang di bumi dan di langit. Seluruhnya kepada siapa?
kepada manusia. Ini adalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Iaitu ditundukkan makhluk Allah Ta'ala, langit dan bumi, kepada makhluk Allah Ta'ala yang bernama manusia. Nah, anugerahkan rezeki yang sempurna, lautan dan daratan untuk hambanya. Dan ini anugerah Allah Ta'ala. Jadi mukaddimah saya ini dipanggil bara'atul istihlal dipanggil. Nah, selawat dan salam buat junjungannya Sayyiduna Muhammad insan mulia, utusan rahmat buat seluruh ummah, menerangkan halal haram tidak lemah. Jadi dalam kitab ini saya sebut pada nota kaki di bawah ni ada bara'atul istihlal, iaitu pengarang menyebutkan pada mukaddimahnya sesuatu yang menunjukkan kepada maksud ucapannya diucapkan, atau maksud kepada tulisan yang dikarangkan. Ianya juga dikenali dengan bara'atul matla' di sisi ahli balaghah. Jadi ahli balaghah mengenali ini sebagai bara'atul matla'. Tapi mukaddimah saya pada kitab ni yang asal ni, yang tadi ni, Alhamdulillahirabbil alamin, pada muka surat yang pertama tu dipanggil bara'atul matla'. Karena mukaddimahnya ada pujian, selawat kepada Nabi, dipanggil bara'atul matla'. Dan kemudian kalau penutup ditutup dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pujian kepada Allah, itu dipanggil bara'atul maqta'. Nah, ada bara'atul matla', ada bara'atul matla', dan ada bara'atul maqta'. Bara'atul matla' itu juga dipanggil bara'atul istihlal. Tamam? Juga buat seluruh keluarganya, para sahabat dan yang mengikutinya. Tanpa mereka kita tersesat jalan, bersyukurlah ini nikmat dari Tuhan. Jadi dalam mukaddimah dah disebut, kata dalam kitab ni ditundukkan alam ini kepada umat, dan kemudian diberikan rezeki anugerah daripada daratan dan lautan, dan kemudian disebutkan tentang halal dan haram yang diterangkan oleh Nabi dan juga para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Maka kitab ni secara automatik kita akan faham ini kitab halal dan haram, kitab tentang binatang. Baik, terus masuk bab pertama, kaedah penting dalam perbahasan ini. Ini daurah nah, jadi kita tak perlu nak banyak-banyak. Apa kaedah yang penting untuk kita memahami masalah ni? Ini yang kita akan bincang. Ketahuilah wahai saudaraku semua, para ulama warisannya anbiya, bimbingan mereka selamatkan kita dari huru hara di akhirat sana. Mereka dah sebutkan kepada kita kaedah memahami hukum hakamnya. Jadi para ulama warisannya anbiya, yakni anbiya alaihi wassalatu wassalam, telah menerangkan kepada kita tentang hukum hakam dengan kaedah-kaedahnya. Jadi saya sebut pada bait yang ke-10, jika kamu fahami kaedah ini, halal haram binatang kamu ketahui. Kalau faham kaedah yang kita sebutkan, ada 3 kaedah yang penting kita sebutkan, maka nanti masalah halal haram ni kita akan faham dengan baik, insya-Allah. Nah, kalau pegang yang ni khair. Mainlah binatang apa pun, insya-Allah kita tak akan jadi bimbang. Kita makan. Tolak babi anjing ni. Dan binatang-binatang lagi yang kita akan sebut nanti. Baik, kaedah yang kita maksudkan di sini ada di bawah disebutkan. Yang dimaksudkan kaedah di sini adalah ad-dhabitul fiqhi, iaitu dhabit fiqhi. Ini kerana menurut Al-Allamah Dr. Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi hafizahullahu taala di dalam kitabnya Al-Wasit fi Syarhi Qawaid Al-Fiqhiyah pada muka surat yang ke-27, kadang-kadang kalimah kaedah digunakan dengan merujuk kepada dhabit dan terkadang sebaliknya. Boleh jadi kaedah dengan makna dhabit, boleh jadi dhabit dengan makna kaedah. Boleh jadi. Lepas tu saya kekalkan dalam bait. Saya tukar. Saya tukar dan kemudian saya nak minta hakim tukar dalam ni, tapi saya tak ada perlu dikekalkan kerana ada fawaid. Kerana kaedah dimaksudkan sini adalah dhawabit. Bukan kaedah yang dimaksudkan dengan amrun kulli yantabiqu ala kulli abwa. Itu saya sebut di sini. Namun dhawabit fiqhi penggunaannya lebih bersifat kompleks. Tu baca dia tu. Dia konflik pula lagi. Saya lebih konflik pula. Takut dia ingat konflik ni tengah-tengah hari ni. Pukul 4, pukul 5 ada 2 jam ni. Kompleks, dia boleh bersifat kompleks kepada gabungan hukum hakam permasalahan cabang di dalam fikih. Dia lebih kompleks. Para ulama usul fikih membezakan ta'rifan kaedah dan dhabit dengan menyebut bahawa kaedah bermaksud ianya tidak mengkhususkan pada sesuatu bab daripada bab fiqh. Yakni dia amrun kulli. Yakni perkara yang bersifat universal.
yang tidak dikhususkan pada bab yang tertentu. Dia masuk pada semua bab. Contohnya apa dia? Al-umur bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha itu dipanggil qawaid. Qawaid usuli dipanggil. Qawaid usuliyah. Kenapa? Karena kaedah usuli, karena dia masuk pada semua bab. Al-umur bimaqasidiha masuk pada bab zakat, masuk pada bab haji, masuk pada bab puasa, masuk pada bab solat. Masuk pada bab wudu. Masuk pada semua bab. Sebaliknya, dikumpulkan permasalahan cabang daripada pelbagai bab di dalam fiqh. Manakala dhabit pula bermaksud dikumpulkan pelbagai permasalahan cabang dalam satu bab. Jadi pelbagai permasalahan cabang dikumpul dalam satu bab, maka dipanggil itu adalah dhabit. Atau bahasa kita dalam bahasa ilmunya disebut amrun kulli yang dhabitu fi ba'dil abwab. Fi babin wahidin. Fi babin wahidin. Yani perkara yang bersifat universal, yang hanya bersifat ataupun ditumpukan pada satu bab saja daripada bab fikih. Karena itu saya berkata, disebabkan perbincangan di dalam kitab ini adalah khusus tentang permasalahan binatang dan hukum hakamnya, maka formula yang diletakkan dalam muqaddimah ini disebut sebagai ad-dhabitul fiqhi. Tidak disebut sebagai qawaid ataupun disebut sebagai kaedah. Asalnya saya letakkan pada setiap bab ni disebut kaedah pertama, kaedah kedua. Saya tukar selepas itu jadi dhabit pertama, dhabit kedua. Karena apa? Karena dia berkait khusus berkenaan dengan hanya hukum hakam binatang saja. Jadi dia tak masuk dalam bab lain. Faham? Maka lebih sesuai diletakkan dengan perkataan dhabit, tidak kena dengan perkataan kaedah. Walaupun boleh sebenarnya pada segi bahasa yang telah disebutkan oleh Syekh Ibrahim Hafnawi, hafizahullah ta'ala, ulama besar di Al-Azhar Asy-Syarif. Fahamilah sebaiknya, moga kamu akan mendapat manfaat yang besar. Jadi memahami masalah ni penting. Kalau tidak nanti kita tak faham. Peganglah kaedah yang ku sebut ini, pelajarinya pasti kau tak merugi. Pegang kaedah ni betul-betul. Yang ni yang 27 bait ni. 27 bait yang pertama ni, ini adalah kaedah penting bagi permasalahan. Tapi saya tambah lagi. Ada 5 bait ataupun tidak berkenaan dengan telur binatang. Itu saya tambah. Baik. Dhabit yang pertama. Setiap yang berburu dengan taringnya diharamkan bagi kita nikmatinya. Ini yang pertama, dhabitnya. Dhabit yang pertama iaitu binatang yang berburu dengan taring. Itu diharamkan bagi kita memakannya. Juga yang gunakan kukunya yang tajam, semisal hering dan helang buru ayam. Itu menyempurnakan baik helang buru ayam tu, sebab helang mungkin buru binatang lain pun boleh. Tapi sebab nak bagi sama tajam dengan binatang apa mim belakang, maka saya buatlah ayam belakang kan. Buru ayam. Juga yang gunakan kukunya yang tajam, semisal hering dan helang buru ayam. Hering burung hering. Sejenis helang ataupun nasar dipanggil. Baik. Sini ada bab penting. Ada perkara penting yang perlu dipaham tentang masalah berburu dengan taring dan masalah binatang yang menggunakan kukunya yang tajam. Karena ni kaedah dhabit pertama yang perlu dipegang. Iaitu Nabi sebut dalam hadis Zunabin dengan Zumiqlab, yang mempunyai taring dan yang berburu dengan kukunya yang tajam dan paruhnya yang tajam tadi. Apa maksud dia? Dimaksudkan dengan berburu, saya sebut di bawah, dengan taringnya dan kukunya berkuku tajam, ialah binatang tersebut tidak mampu hidup melainkan dengan menggunakan taring dan kukunya untuk berburu dan membunuh. Ini dhabit yang sangat penting. Karena memahami masalah ini, kita akan faham pelbagai masalah di dalam. Karena ramai orang kadang dikeliru dengan masalah zunabin, yakni berburu dengan taringnya. Bila kita tengok kijang ada taring. Kalau kita tengok kancil ada taring. Kalau kita kancil tak boleh pegang macam tu saja, pegang macam tu jadi tokak tangan kita. Macam juga kijang taring dia, masya-Allah. Saya pernah tengok depan mata kijang punya taring dia panjang. Kalau tengok taring kijang yang keluarkan misik yang ada di India dan sebagainya, kijang warna hitam. Taring dia masya-Allah panjang. Dipanggil Dracula. Dracula dia dipanggil. Maksudnya rusa Dracula dipanggil. Kerana taring dia panjang.
Baik, boleh makan tak kijang ni dengan rusa ni? Boleh makan. Kenapa boleh makan? Bukankah dia bertaring? Tak, kerana dia bukan berburu dengan taring. Baik, apa makna berburu dengan taring? Ya, berburu dengan taring makna dia apa dia? Iaitu binatang tadi tidak mampu hidup melainkan dengan menggunakan taringnya. Dan juga tidak akan mampu hidup kalau tidak menggunakan kukunya. Helang kalau tak guna kuku dia, tak boleh cari makan dia. Singa, harimau kalau tak ada gigi dia, tak boleh makan dia. Sebab dia bukan makan buah apple. Nah. Walaupun singa kadang-kadang harimau dia makan juga sayur, rumput-rumput dia akan makan juga untuk nak hadap penghadaman. Tapi tu bukan makanan asasi dia. Kalau dia makan tu dia boleh mati. Kerana makanan asasi dia daging. Faham? Itu dipanggil carnivore. Beza dengan dubun, kalau omnivore yang boleh makan benda lain selain daripada daging. Tamam? Tapi dubun haram, yang pandangan yang kuat dalam mazhab kita haram dubun. Nanti akan masuk bab dia. Laju sangat dah. Kan? Jadi faham yang ni dulu. Maksud binatang bertaring yang diharamkan makan dan binatang berkuku yang haram dimakan, iaitu binatang tersebut tidak mampu berburu dengan tidak ada taring. Itu. Baik. Sebab tu kata di sini, dan membunuh mangsanya iaitu membunuh mangsanya dengan taring. Namun jika ianya bertaring, tetapi mampu hidup dan mencari makanannya tanpa menggunakan taring dan kukunya, maka ianya bukanlah termasuk yang diharamkan. Ini umumnya begitu. Ini seperti yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Hayat Al-Hayawan Al-Kubra, yang beliau naqalkan daripada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yang ini disebutkan di dalam kitabnya Al-Imam Al-Syekh Abdul Rahman Shumailah rahimahullah. Muhammad Abdul Rahman Shumailah. Dalam kitab ni ada sebut tentang perkataan Al-Imam Al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kerana maksud Imam Syafi'i tadi jelas, yang seperti saya sebutkan di sini. Iaitu binatang tadi berburu dengan taringnya. Maksud berburu dengan taring, dia tidak mampu hidup kalau tanpa taringnya. Karena tu Al-Imam Syafi'i mengatakan dubuk tidak haram. Kenapa dubuk tidak haram dimakan? Dubuk boleh dimakan. Yang pertama kerana Arab makan. Yang kedua, kerana dia tidak berburu dengan taringnya sebagai sumber pendapatan makanannya. Karena kemungkinan kalau taringnya tidak ada, dia boleh makan makanan lain. Yang ni yang disebut oleh para ulama. Dhabit ni kalau dipaham, insya-Allah kita akan faham masalah ni. Sebab tu dhabit ni penting. Dalam masalah kitab fikih, dhabit fiqhi kalau dipegang oleh para penuntut ilmu, insya-Allah dia akan jelas dalam semua permasalahan dalam bidang tersebut. Dhabit kedua, setiap binatang makanan rujinya najis dan kotoran jadi pilihannya. Ini kalau makanan binatang tadi yang kedua, ni dhabit yang kedua. Binatang yang makanan rujinya adalah najis dan kotoran, maka binatang tadi perlu dah dijauhi, maksudnya hukumnya makruh kita makan. Jauhilah ini pesanan fuqaha, tidak rugi ikut pesan orang tuha. Nah, tuha maksudnya orang tua lah. Itu bahasa dalam kamus Dewan. Nah, baik. Setiap binatang yang makanan rujinya najis dan kotoran jadi pilihannya. Yang ini disebut sebagai hayawan jallalah. Nah, haiwan jallalah. Ini saya sebutkan panjang lebar berkenaan dengan hukum hakam jallalah. Makanan binatang binatang jallalah ni macam mana hukum hakamnya. Ini sebenarnya saya ambil balik daripada blog saya. Saya sendiri yang tulis juga sebenarnya. Tahun 2008 dulu. Saya karang dan kemudian bila masuk bab ni, penting juga. Akhirnya saya ambil balik daripada blog saya masukkan balik dalam ni, saya olah sikit saja. Hakikatnya saya jugalah penulis dan saya tidak kira mencuri kerana mencuri pada diri sendiri. Ingat. Saya yang tulis sendiri benda tersebut. Panjang ni berkenaan dengan jalalah ni, dan ni saya masukkan 4 mazhab para ulama berbincangan tentang masalah haiwan jalalah. Perlu baca kan? Baca pilihan no? Dah lalang baca kan? Dah sejam lah. Tak jam, baru setengah jam. Start jadi pukul 4.20. Baik, ini merupakan jenis binatang yang disebut sebagai jallalah. Terdapat perbezaan pandangan para ulama pada mentakrifkan maksud jallalah. Menurut para ulama Hanafiyah radhiyallahu anhum, jallalah adalah merupakan binatang yang hanya menjadikan najis sebagai makanan asasinya, tanpa memakan makanan yang lain. Makan taik je. Ayam makan taik je setiap hari. Lembu makan taik. Kuda makan taik. Mana tak tahu. Kan? Kok dia buat macam tu. Dijamu dengan makanan yang najis. Bau dagingnya juga akan berubah disebabkan pemakanannya yang sedemikian.
Manakala para ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah radhiyallahu anhum pula berpendapat bahawa maksud jalalah ialah binatang yang selalunya menjadikan najis sebagai makanannya tetapi turut memakan makanan yang lain selain daripada najis. Jadi beza ada pandangan dua mazhab? Ya, beza. Jumhur mengatakan jalalah bukan mesti dia makan najis semata-mata. Ya, kadang-kadang dia makan makanan lain juga. Para ulama Malikiyah, seperti yang disebutkan dalam kitab Syarhul Kabir dan Bidayatul Mujtahid, mengharuskan untuk umat Islam memakan jalalah. Ulama Hanafiyah, Malikiyah kata boleh makan, tak ada masalah. Para ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Imam Malik sendiri dan Al-Imam Ahmad. Jadi ada ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah, Imam Malik sendiri. Sebab Imam Malik dengan Malikiyah berbeza, kerana Malikiyah ni madrasahnya. Imam Malik, individu Imam Malik. Dan juga Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahawa hukumnya adalah makruh untuk dimakan. Baik, makruh di sini menurut Syekh Dr. Muhammad Zuhaili dalam kitabnya Mu'tamad, seperti yang disebut dalam kitabnya Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i, adalah merupakan makruh tanzih. Makruh tanzih dalam bahasa usul maksudnya makruh. Itu makruh tahrim maknanya haram sebenarnya. Makruh tahrim maknanya haram. Makruh tanzih maknanya makruh. Manakala para ulama Hanabilah mengharamkan daging jalalah untuk dimakan. Ulama Hanabilah kata haram. Ini seperti yang disebutkan di dalam kitab Kashful Qina', bukan khaf. Qina'. Karangan Al-Buhuti dan juga Al-Mughni Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Perbezaan pendapat ini berlaku berdasarkan fahaman mereka terhadap hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an aklil jallalah wa albaniha. Jadi Nabi melarang memakan daging jallalah dan albaniha, daging dan juga susunya. Susu jallalah pun dilarang makan. Baik, larangan tadi maknanya apa dia? Hak ni yang dibincang oleh para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan naha tadi dengan makna nahyu tahrim. Ada kata tak nahyu al-karahah. Maksudnya gitu. Jadi para ulama Hanabilah mengambil berdasarkan zahir hadis tersebut dengan meletakkan setiap larangan tersebut maka ianya memberi maksud haram. Setiap larangan maka ianya memberi maksud haram. Manakala para ulama yang lain meletakkan bahawa larangan di sini bukanlah bermakna haram secara mutlak, malah ianya hanyalah menunjukkan larangan yang membawa maksud makruh sahaja. Tamam? Adakah ada lekah? Apa ni? Ada lekah ni? Adakah no? Hakim? Memang hebat ni. Tiap-tiap muka surat ni. Sebab dia tulis semua ni. Ni pun dah besar pahala ni tulis ni. Boleh betulkan terus kan? Betul terus, save terus. Jangan tak save. Tu pun kena pesan kat ni. Dia ada betul-betul lepas tu Allah tak save. Jadi Allah yang save hakikatnya. Yang betul lah kalam dia tu Allah tak save tu, ya betul ya. Hakikatnya betul. Apa ni, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan perbuatan tadi. Jadi betul lah orang-orang kita nak sebut bila tak tutup pintu, Allah tak tutup. Sungguh. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah terlupa tak betul? Itu tak kena. Allah terlupa, itu tak kena. Itu dia sebut Allah dulu ya, sebagai tabarrukan dengan Ismullahil Azam, moga-moga dia tak lupa lagi lepas. Allah terlupa dan Allah tidak lupa. Adakah terdapat cara untuk membersihkan jalalah ini? Ada tak cara? Para ulama meletakkan tempoh tertentu untuk membersihkan jalalah ini dengan cara memberikan makanan yang baik dan bukan najis kepada jalalah ini. Ini cara membersihkan daging jalalah. Yang berlaku ni, kisah ni yang kenapa saya tulis ni dulu, kerana ditanya berkenaan dengan masalah ikan keli yang dibagi makan dengan najis. Apabila ikan keli di bawah, dekat kolam, kemudian disalurkan dengan apa ni, daripada lubang taik. Jadi taik daripada atas, orang berak, masuk, pul bunyi tu. Sampai ke dalam lubang tu, ikan keli makan najis tu saja. Tu tak kira dengan hak babi lagi, belah babi. Belah babi dan kemudian najis babi tadi yang masuk, semua masuk ke dalam apa ni, kolam ikan keli. Akhirnya ikan keli tu makan dan akhirnya lazat kan. Ikan keli tu pula ditangkap, pergi jual pula dekat pasar.
kulit kuningnya. Kalau kata kita belah daging dia, kuningnya. Daging dia kuning. Tu bukan kerana buat masak kuning. Kalau kuning tempoyak ikan apa? Ikan patin ke ada. Ni kuning dia tu kuning-kuning tu lah. Kuning-kuning manja tu. Dan dia berbau. Dan apa hukum dia makanan-makanan? Dipanggil makanan jalalah tu disebut. Itu dipanggil haiwan jalalah. Baik, haramkah kita makan? Tak, makruh dalam mazhab kita Syafi'i. Makruh dalam mazhab. Yang tak boleh makan taik tu. Kan kita pergi ambil taik babi tu pergi makan. Tak, kita pergi ambil ikan tu makan. Dan ikan tu makanan asasi dia adalah jalalah. Baik, macam mana? Adakah kita boleh untuk nak membersihkan ataupun nak menyucikan balik daging? Bukan menyucikan. Masalah kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ia membersihkan balik daging binatang tersebut daripada perkara tadi. Boleh. Iaitu dengan cara apa dia? Menurut para ulama Hanafiyah, jika daging binatang tersebut telah bertukar baunya disebabkan pemakanan sedemikian, maka jika binatang tersebut kecil seperti ayam, perlulah diberikan makanan yang baik selama 3 hari sebelum boleh diproses untuk dimakan. Manakala kambing pula perlu untuk dikuarantinkan. Oh, kambing pun kuarantin. Ni saya tulis tu 2008 sebelum kuarantin ni. Kambing pun perlu dikuarantin. Jangan ingat orang saja kuarantin. Jadi dikuarantin selama 14 hari. 4 hari saja. 14 hari orang kena COVID. Manakala kambing pula perlu untuk dikuarantin. Ya, macam gelap. Macam zaman kulim lah. Kalau kambing pula perlu untuk dikuarantinkan selama 4 hari dan lembu serta unta pula perlulah dikuarantinkan selama 10 hari. Ini untuk nak bersihkan balik dagingnya. Jadi ikut binatang, saiz binatang tadi. Ini mazhab Hanafi. Mazhab para ulama Syafi'iyah pula berkata binatang seperti ayam perlu dikuarantinkan selama 3 hari. Binatang seperti kambing perlulah dikuarantinkan selama 7 hari. Manakala unta dan lembu perlulah dikuarantinkan selama 40 hari. Beza, no? 40 hari. 40 hari itu hanya bagi makanan yang elok-elok saja. 7 hari tadi makan yang elok-elok saja. 3 hari tadi bagi makan yang baik-baik saja. Tidak boleh makan makanan yang lain. Menurut para ulama Hanabilah, binatang seperti ayam perlu dikuarantin selama 3 hari. Manakala unta, lembu dan sebagainya perlu dikuarantinkan selama 40 hari. Jadi Imam Ahmad dan para ulama Hanabilah memasukkan kambing termasuk dalam 40 hari. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala berpendapat mengatakan bahawa hanya perlu dikuarantinkan selama 3 hari sahaja sama ada jenis burung dan sebagainya. Jadi kalau burung dan lain daripada tu yang kecil-kecil lah, maka dikuarantinkan selama bahawa tu macam tak habis lah, Kim. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berpendapat mengatakan bahawa hanya perlu. Macam ada jatuh di situ. Di mana jatuhnya? Mungkin di dalam bilik Hakim. Ataupun Ustaz ada kopi tak habis. Cuba tengok balik. Kalau ada nanti boleh tambah. Atau mungkin bahawa binatang yang kecil. Bahawa hanya perlu dia. Mungkin boleh jadi ayat tu macam tu kan. Tengok balik tambah. Tengok balik masalah ni. Kalau betul ayat tu kira Hakim tak salah lah. Bahawa binatang hanya perlu. Bahawa binatang hanya perlu. Jatuh jugalah. Syekh la yukhti. Binatang. Tamam. Baik. Jadi ini perkara yang penting untuk kita ambil perhatian berkenaan dengan haiwan jalalah. Jadi ada 2 benda yang kita dapat. Yang pertama, zu mikhlab dengan zu nabin. Apa makna zu mikhlabin dengan zu nabin? Bab binatang. Yang kedua, masalah jalalah. Tamam? Bukan jalilah, jalalah. Jalilah orang lain. Dhabit ketiga. Setiap yang patukannya berbisa, yang menyengat semisal lipan dan kala, diharamkan kerana ia berbahaya, padanya mudarat jika memakannya. Jadi yang ada bisa. Ini dhabit yang ketiga, yang berbisa seperti ular, kalajengking, lipan bara. Apa benda lah yang berbisa ni, maka diharamkan bagi kita memakan binatang tersebut kerana padanya mudarat. Tamam? Baik. Perbahasan umum.
Ini perbahasan umum berkenaan dengan masalah. Ini pun penting juga. Burung yang hidup di perairan semuanya dihalalkan untuk kita merasa. Jadi, burung yang hidup di perairan semuanya dihalalkan. Ingat ni, kaedah paling penting sekali. Apa saja burung yang hidup di perairan, yang duduk di air, semuanya halal. Burung apa saja. Jadi kalau kita tengok lepas ni nampak macam dengan burung flamingo halal ke? Halal. Karena dia bukan termasuk yang diharamkan. Karena yang haram satu saja. Apa dia? Baik yang ke-19. Kecuali al-laqlaq yang diharamkan, bangau buruk dagingnya untuk dimakan. Kecuali laqlaq saja, iaitu bangau. Bangau saja yang haram. Lain daripada bangau, tidak ada masalah. Dalam bahasa Inggeris dipanggil stork. S-T-O-R-K. Stork. Ada gambarnya. Yang tuan-tuan boleh tengok dalam gambar. Ada saya letakkan gambar stork. Dan tempat kita panggil bangau juga. Tapi kalau tengok jenis, mungkin jenis bangau lah. Tapi dia bukan bangau. Nah, kalau kita kata, tapi orang Melayu kita tak makan. Sebab kata daging dia busuk. Hanyap. Tapi itu dipanggil bangau lah. Dia ada burung ayam-ayam. Dan sejenis bangau juga tu. Tapi bukan bangau. Sebab tu jangan tengok bentuk macam bangau tu kita kata bangau. Tak, bangau-bangau. Dipanggil lak-lak. Nah. Dan biasanya kulit dia punya bulu dia di hujung warna hitam. Hujung bulu sayap dia warna hitam. Dia panggil lak-lak. Ada saya letak gambar dia. Boleh tengok gambar binatang atau burung bangau. Jadi burung burung air semuanya halal. Nah, kecuali burung bangau. Ini saya sebut di bawah. Ada pandangan ulama tentang masalah burung bangau. Ada yang mengatakan ianya haram, ada yang mengatakan ianya halal dan sebagainya. Nah, Al-Imam Ad-Damiri meletakkan dua pandangan. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Yang mengatakan halal antaranya Al-Imam Abu Muhammad. Siapa Abu Muhammad? Al-Imam Al-Juwaini. Nah, dan juga Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu merajihkan pandangan guru beliau. Nah, dan pandangan yang kedua iaitu Al-Imam Al-Baghawi mengatakan ianya haram, dan ini pandangan yang dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini pandangan yang asah. Pandangan yang asah di dalam mazhab kita Syafi'i iaitu diharamkan memakan bangau. Tamam? Bangau diharamkan makan. Itu panggil lak-lak. Baik, juga dihalalkan hamam dan jenisnya. Bukan hammam, no? Hamam. Karena hammam tandah. Jangan baca silap, betul saya berbaris siap dah. Ada orang silap baca pula lagi. Dia semangat belajar. Juga dihalalkan hammam. Elok. Tapi ke kedai Arab di sini, izin hammam mashwi. Tu dia. Jenuh bakak tandah. Bakak beli ayak. Hamam mashwi. Jangan syaddahkan mim. Hamam. Hamam apa dia? Burung seperti merbuk. Sebab tu saya sebut di bawah ni. Ianya merupakan daripada keluarga Columbidia. Ada sekali dengan nama saintifik sekali. Yang terdapat hampir 310 spesies di dalam dunia. Burung ni saja ada 310 spesies. Macam-macam bentuk jenis. Jadi tak perlu saya masukkan semua. Tak perlu masuk semua jenis nama binatang dia. Pergam, merbuk, merbau, ketitir, tekukur. Lagi apa dia lagi? Tu baru 5 . Ada macam-macam lagi. Jenis-jenis dia. Ada yang saya pernah tengok punai. Punai pula ada punai buah. Ada punai daun. Kemudian ada punai gajah. Pernah tengok punai gajah? Punai gajah masya-Allah besar betul. Dah hampir pupus punai gajah. Punai gajah hampir pupus. Saya tengok baru ni di muzium Perak. Waktu ada kebetulan waktu tu dia buat pameran binatang-binatang yang dah diawet. Binatang yang hidup tapi diawet balik. Antaranya burung punai gajah. Punai gajah besar ayam. Besar ayam punai gajah. Kata, tak pernah tengok burung ni. Nasib baiklah dia buat. Dia buat pertunjukan tu. Kalau tidak kita pun tak tahu, kata rupanya ada spesies tu. Tu dalam hutan-hutan dalam yang ada burung punai tu. Ini yang saya sebut di bawah ni. Merpati, punai, tekukur, merbuk, pergam. Ini semua burung-burung dipanggil termasuk dalam jenis hamam. Lepas tu saya sebut di sini juga dihalalkan hamam dan jenisnya. Merpati dan merbuk, punai, semuanya. Merpati, merbuk, punai, semuanya masuk pergam dan sebagainya. Semuanya adalah hukumnya halal. Kerana termasuk dalam bentuk hamam. Dan segala jenis usfur dihalalkan di dalam minhaj ianya dinyatakan. Ini minhajut talibin. Karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi semua jenis usfur yang dikenali sebagai burung pipit. Dan dicatatkan jenis burung pipit ini dalam dunia ada hampir 43 jenis dan ada 8 keluarga.
Nah, ada 8 keluarga yang berbeza pada bentuk burung pipit tadi. Masuk burung pipit yang dekat rumah kita tu. Nah, cik rumah. Semua tu termasuk pipit lah tu. Nah, jadi tu semua hukumnya adalah halal dimakan. Kalau di Mesir, burung cik rumah tu, orang Mesir dia tahan jenis jaring ke, ataupun ada tembak. Kemudian dia akan sembelih, buang bulu. Kemudian dia goreng sekali dengan semua sekali tu. Buang perut dia. Lepas tu dia goreng. Dia goreng sekali sekok-sekok tu. Lepas tu dia buh sikit dengan lada. Makan terus. Sekok. Buh dalam mulut. Sumpah dengan makan koci tu. Pernah tengok daripada jual tepi-tepi jalan? Pernah tengok lah. Tak tahulah ni mungkin jarang tengok. Dulu banyak dekat dengan jalan nak pergi ke Babu Zuilah tu. Dia ada jual tepi-tepi tu. Saya pula tak teringin nak beli waktu tu. Tengok Arab tu beli lah. Sekok segenih dia jual. Nak tembak pun kami susah. Kadang-kadang tembak depan orang. Buat tu kan kira apa. Saya pernah tengok depa tembak depan Jami'ul Azhar tu. Jami'ah tu. Dekat Sayyidina Hussein tu. Depan Jami'ah dia tembak. Dia tembak tu burung duk atas tu. Arab marah habis semua. Bawa senapang angin. Tembak. Dia tembak. Arab kata, buat apa ni? Kena orang lagi. Dia tak kira. Arab. Tapi kalau orang Melayu rasa kena cukup lah. Saya pun ada senapang juga di sini lah, di Mesir ni. Duk tembak burung ke bawah-bawah ni lah. Baik. Pada sini senapang diharuskan. Diharuskan. Tadi apa ni, senapang angin ni dibenarkan oleh undang-undang. Tak ada masalah. Dibolehkan. Jadi jangan silap faham lah. Di Malaysia mungkin tak boleh, di sini boleh. Walaupun live ni sampai ke Malaysia, tapi hukumnya di sini yang tangkap saya pula. Sebab senapang saya di sini, bukan di Malaysia. Tu ada sebelah tu. Tembak tikus. Mungkin lepas ni kita cadang macam nak tembak yerbuk pula kan. Tembak apa ni? Ibnu Irs. Ada masuk buah kereta selalu. Panjang-panjang. Cadang nak suruh Adham tolong siap daging dia. Fawasiqul khamsu diharamkan makan. Harus membunuhnya, dimakannya jangan. Fawasiqul khams. Apa dia fawasiqul khams? Oh ni saya terlupa nak. Dia ada di bawah. Saya sebut di bawah. Apa dia fawasiqul khams? Tak, saya tak sebut. Minta maaf. Terlupa saya nak meletakkan apa ni dia punya dobit nota kaki dia. Tapi nanti akan disebut. Akan disebut di dalam. Apa fawasiqul khams? Antaranya adalah Allahumma salli ala gagak. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anjing gila. Apa lagi fawasiqul khams? Huda'ah. Iaitu burung macam burung herring, burung lang. Itu termasuk dalam bentuk fawasiqul khams. Ini binatang, 5 ekor binatang dibenarkan kita bunuh. Tikus. Tikus dan sebagainya. Tamam? Jadi harus membunuhnya, dimakannya jangan. Lebah hudhud surat juga diharamkan. Katak juga semutnya Nabi Sulaiman. Ini ada lagi 5 binatang yang juga diharamkan kita makan. Yang dia bukan fawasiqul khams, tapi diharamkan dalam hadis Nabi SAW melarang kita membunuh binatang ini. Iaitu yang pertama lebah, yang kedua hudhud, yang ketiga surat, yang ini burung surat, ada dalam gambar saya letakkan. Ada dalam satu lagi PDF yang gambar tu boleh tengok surat. Dan yang ketiga katak diharamkan kita bunuh. Kenapa katak diharamkan bunuh? Kerana Nabi mengatakan bahawa katak ini sering bertasbih. Dalam tasbihnya disebut dalam kitab Hayat Hayawan Kubra, tasbih katak adalah Subhanal Malikul Quddus. Subhanal Malikul Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Itu dia punya zikir dia. Zikir bagi katak. Jadi katak boleh bunyi ong. Ong tu maksudnya Subhanal Malikul Quddus. Subhanal Malikul Quddus. Cuma dia bunyi ong. Tu kalau Wahabi dengar mungkin kapiak katak kapiak. Mesti orang ada zikir dia sendiri. Zikir orang hu kapiak terus orang zikir hu. Gila babi ke apa Wahabi ni. Katak pun penting kalau tengok katak-katak. Nasib baiklah kami katak. Nasib baiklah katak sama-sama katak, tak ada Wahabi. Kalau tidak sama-sama katak pakai kapiak sama-sama katak lah. Katak tu ong dia pendek sikit. Katak ni ong panjang sikit. Katak ni tak bunyi ong. Senyap saja. Katak apa? Katak pisang. Senyap dalam bilik ayak. Oh, kalau duduk bilik ayak tak masuk bilik ayak itu. Dekat celah paha. Dekat celah paha tu melompat masuk layak jam terus. Untuk antara katak yang paling saya gerun sekali. Katak pisang. Kaki dia tu panjang. Makhluk asing.
Kata juga semutnya Nabi Sulaiman. Yang kelima, semutnya Nabi Sulaiman. Apa semut Nabi Sulaiman? Dipanggil Namlu Sulaimani. Namlu Sulaimani semutnya besar dan dia tak gigit orang. Dia banyak duduk atas apa ni? Atas gula dan sebagainya tu, dia duduk makan gula, tapi dia bukan makan, dia bukan jenis gigit orang. Semut. Ada seorang ulama disebutkan dalam satu kisah, jariah dia membunuh semut. Hamba dalam rumah dia bakar semut dalam rumah. Kerana tengok semut tadi banyak sangat dalam rumah, maka jariah dia bunuh semut tadi. Maka wali Allah Ta'ala ni, saya terlupa nama dia, ada dalam kitab dia, saya terlupa nama. Kitab mana kita ambil? Hayat Hyawun Kubra. Maka wali Allah Ta'ala ni duduk dekat semut tadi, dia panggil semua semut tu. Panggil semua semut. Dia ambil kerusi, duduk kat semut tu, dia bersembang. Dia kata, wahai semut, dia kata, nak tak kalau kata kamu keluar daripada rumah, aku minta izin untuk keluar. Kalau tidak, nanti ada orang akan buat benda yang haram kepada kamu. Kamu keluar pada rumah aku, moga Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kamu. Dan esoknya tidak ada lagi semut dalam rumah. Banyak ada seorang apa ni yang pernah main mengaji dengan saya dekat Kulim. Dia main cerita, dia kata, saya pernah buat macam tu, Ustaz. Hari tu saya cerita pasal semut. Kemudian dia kata, saya pernah buat macam tu dekat keluarga saya. Semut banyak dalam rumah. Akhirnya saya buat macam ni, saya ambil gula, dia kata. Saya pergi tabuk dekat luar rumah. Saya tabuk kat luar rumah tu. Tu saya pergi habaq kat semut semua dalam rumah. Dia kata semut-semut, dia kata, apa ni, saya dah tabuk dah gula kat luar. Tapi ambil tu gula kat luar. Jangan lagi main kacau dalam rumah ni. Nanti orang bunuh kamu, orang buat macam-macam tak elok pada kamu. Esok dia kata tak ada semut dalam rumah. Semua pakat pergi kat luar, ambil gula. Dia kata kita punya niat lah kot. No? Kalau kita buat tak berjaya tu, kita maksudnya tak boleh ikhlas lagi masa buat tu. Mungkin kita lepas ni kita kata, kalau jadi ni, Facebook. Lepas tu tak jadi. Dan dia bukan tulis dalam Facebook pun. Dia main cerita kat saya. Selepas tu. Faham? Maksudnya binatang pun dia ada komunikasi juga dengan kita. Cuma dengan bahasa yang kita tak dengar je. Kalau tidak, Nabi Sulaiman tak faham bahasa binatang tadi, yang sebut semut tadi suruh masuk ke dalam lubang. Baik. Apa yang dipandang baik oleh Arab, halal ia, ini yang disebut ashab. Jadi apa yang dipandang oleh Arab, ini yang disebut oleh ashab bahawa ianya adalah halal. Ini adalah dhabit yang penting untuk kita faham dalam permasalahan hukum hakam makan binatang. Lepas tu saya sebut di sini. Ini merupakan dhabit yang sangat penting di dalam permasalahan makanan ditentukan sama ada halal ataupun haram. Telah berkata pengarang Idaman Penuntut pada menghurai yang kusut pada muka surat 186 hingga 187, ini Syekh Abdul Ghani menyebut dalam kitabnya Idaman Penuntut, dia adalah setiausaha bagi Mufti Johor, Al-Habib Alwi. Habib Alwi Al-Haddad, Habib Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Dan kata Syekh Abdul Ghani, tiap-tiap binatang yang tiada nas daripada Al-Quran atau hadis atau ijma' mengatakan haram atau halal dan tiada nas menyuruh dibunuh binatang itu atau menegah dibunuh ia pada hal binatang itu dianggap bagus, yakni tayyibat, oleh orang Arab, adalah hukumnya halal dimakan, melainkan ada nas mengharamkannya, baharulah hukumnya haram dimakan. Baik, itu dhabit yang pertama. Binatang, tiap-tiap binatang yang disebut apa tu? Yang disebutkan tu. Hakim tadi yang disebazkan. Yang disebazatkan. Yang disebutkan itu, jika dianggap oleh orang Arab kotor atau jijik, yakni al-qaba'is, adalah hukumnya haram dimakan, melainkan ada nas menghalalkannya. Nah pula baharu hukumnya halal dimakan. Ini perhatian, saya bagi tahu sini. Dimaksudkan dengan apa yang dianggap oleh Arab sama ada baik atau buruknya, itu merujuk kepada keadaan yang senang, bukannya keadaan darurah. Jadi maknanya waktu ketika mana dalam keadaan yang tenang macam ni, bukan dalam keadaan ketiadaan makanan. Itu masuk keadaan senang tadi. Nah, bukan keadaan darurah, makanan tak ada, terpaksa makan makanan yang apa ni tak dibenarkan, itu darurah. Jadi maksud kita ni Arab ketika mana waktu yang biasa mereka makan makanan tersebut. Faham? Yang mana manusia tidak mengira apa sahaja untuk dimakan. Jadi ketika darurah, manusia tak kira apa saja, makan saja semua. Dinilai perkara ini oleh golongan Arab yang sejahtera tabiatnya. Bukan seperti tabiat Arab Badawi yang tidak mengira apa sahaja untuk dimakan. Jadi yang dikira pula Arab apa? Arab yang bertamadun. Arab yang duduk di bandar, bukan Arab yang duduk di kampung.
yang mereka ni pada waktu tersebut mungkin makan apa saja yang mereka jumpa. Al-Imam Rafi'i rahimahullah mengatakan sebahagian para ulama menyebut bahawa yang dimaksudkan dengan Arab di sini adalah golongan yang berada pada zaman baginda Nabi SAW. Jadi maksud Arab di sini apa dia? Kata Imam Rafi'i, adalah Arab yang hidup pada zaman Nabi. Ini kerana syariat mula diturunkan kepada mereka. Ini adalah seperti yang telah disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Muka surat seterusnya. Al-Imam Rafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahawa perkara ini ada orang tanya soalan ni, telok burung, telok punyu boleh makan ke tak? Ni ada tu tupai boleh makan ke tak? Lepas tu bitrik, penguin boleh makan tak? Penguin boleh makan. Kerana penguin binatang lautan. Dan dia adalah walaupun saya tak masuk dalam ni, nanti kena masukkan. Tak apa, tak masuk pun tak apa, faham dah yang tu. Penguin boleh makan. Kenapa penguin boleh makan? Kerana dia binatang daripada yang saya sebut dah tadi. Kaedah utama apa dia? Dhabit dia apa dia? Seluruh binatang ataupun burung yang ada di perairan, hukumnya adalah halal. Kecuali lak-lak, kecuali burung bangau sahaja. Jadi bitrik, itu burung penguin boleh makan. Tidak ada masalah. Boleh faham? Selesai. Jadi kalau kita pergi tersesat ke belah Antartika ke sana, tengok jumpa penguin, jangan terkejut. Sembelih saja. Tembak pala. Tembak pala. Ambil, tangkap dan kemudian makan. Untuk makan, bukan tembak semua. Untuk makan. Bukan tembak semua, duk pergi syok-syok tembak. Sebab tu manusia ni kena ambil juga sifat binatang. Tawakal, makan tu. Ambil yang sekadar kita perlu. Nanti ada belakang kita akan sebut pesanan kepada orang-orang yang pergi berburu. Baik, masuk balik pada tajuk. Al-Imam Rafi'i rahimahullah juga menyebutkan bahawa perkara ini juga perlu dirujuk kepada setiap Arab pada zaman masing-masing. Sebab tu ingat makanan kita dalam mazhab kita Syafi'i ditentukan halal ataupun haram adalah pada sisi Arab. Bukan pada sisi kita Melayu. Sebab tu saya terkejut bila mana ada orang menolak pandangan Imam Damiri rahimahullah. Imam Damiri Arab. Dan tiba-tiba menolak kalam Imam Damiri, menerima kalam orang Melayu untuk dalam masalah berkenaan dengan hukum hakam binatang. Salah tu. Cuma masalah tupai kita bincang lagi. Tupai ni permasalahan dia dia perlu kepada perincian sedikit. Kerana takut nanti jadi salah faham. Lagi biar tupai ramai-ramai pula. Ini khususnya jika sesuatu binatang tersebut tidak pernah dilihat di zaman baginda SAW. Maka ianya dirujuk kepada golongan Arab pada zaman tersebut. Jadi, kena tengok pada Arab pada zamannya. Ini saya nak nukil daripada kalam Al-Imam Syihabuddin Ar-Ramli rahimahullah. Ni kalam ni penting untuk kita ambil perhatian. Al-Imam Syihabuddin Ramli rahimahullah sebut dalam kitabnya Fathur Rahman bahawa jika sesuatu binatang tersebut tidak diketahui namanya, maka dirujuk kepada golongan Arab. Jika mereka menamakan binatang tersebut dengan nama yang halal, maka halallah ia. Jadi kalau Arab kata ni namanya adalah baqarul ma' contohnya, lembu air. Boleh makan sebab bakar. Tapi kalau dibuat nama khinzirul ma'. Khinzirul ma' ni babi air. Babi air. Tengok balik. Mazhab kita Syafi'i, adakah melihat dengan musamma ke dilihat dengan ism? Dilihat dengan nama semata-mata ke ataupun dilihat dengan perkara tadi? Jadi kalau ikut Imam Ar-Ramli rahimahullah, Imam Syihabuddin Ramli, diletakkan dengan nama yang telah diletakkan oleh Arab. Tapi kalau melihat balik kepada bentuk dan juga keadaan binatang tersebut, kalau dalam mazhab Syafi'i kaedah asalnya semua binatang di dalam laut adalah halal. Semua binatang dalam laut adalah halal. Karena Nabi sebut dalam hadis al-hillu maitatuh. Maka termasuk di dalamnya adalah kecuali yang berbisa. Kecuali yang berbisa dan juga ada mudarat. Mudarat sini maksudnya ketika kita makan benda tersebut. Bukan ketika nak tangkapnya. Untuk ikan jos. Ikan jos nak tangkapnya bermasalah. Jerung putih nak tangkap ke mana kan? Kita nak pergi turun-turun nak buat macam dengan Zoro. Tak boleh kita kan? Pancung ni macam tak boleh. Jadi, tapi kalau boleh tangkap, boleh makan tak? Boleh makan. Tak ada masalah. Megadolion. Ikan jerung paling besar dalam sejarah dunia. Megadolion. Megadolion. Tak sebut nama. Lebih kurang tu lah.
Dia lebih besar daripada paus biru lagi. Lebih besar daripada paus biru lagi. Dia boleh makan paus biru katanya. Allahuakbar. Tapi bila dibuat kajian balik sebenarnya 87% binatang di dalam dunia ini masih lagi tidak dieksplor. Makhluk dalam dunia ni ada 87% lagi yang masih tidak dieksplor. Baru 13% saja dieksplor. Ada lagi di bahagian dalam laut yang kemungkinan kita tidak masih lagi dapatkan. Yang dilihat sekarang ni kata para pengkaji, hanya 12 km daripada paras bumi ke dalam, itu saja yang dikaji. Daripada 12 km saja. Bawah pada tu tidak lagi dikaji apa binatang yang ada di bawah tu. Sebab tu dalam kitab ni ada bab berkenaan dengan tinin, naga. Takut lagi orang terkejut pula, naga. Ada ke naga? Tak ada. Ada, tak ada, tak pernah kamu tengok. Maksudnya tak ada. Ada dalam TV. Dalam TV lah. Takkan tu pun pakai hukum kot. Tak. Naga ni, kemungkinan ada tu ada. Kemungkinan ada. Dan disebutkan dalam sebahagian kitab bahawa Iskandar Zulkarnain antara binatang tunggangannya adalah naga. Yang mulutnya mengeluarkan api. Ada dalam hayat hayawan kubra. Itu disebut oleh Al-Imam Ad-Damiri rahimahullah. Baik. Balik kepada tajuk. Jika mereka menamakan binatang tersebut dengan nama yang halal. Sebab tu tadi khinzirul ma'. Adakah khinzirul ma' haram? Nanti kita akan tengok bab dia. Babi laut. Adakah haram? Nama aja babi laut tapi muka tak macam babi. Apa dia babi laut? Dolphin. Ikan dolphin tu adalah khinzir ma'. Baik, boleh makan dolphin? Mazhab Syafi'i boleh. Dalam masalah kerana dia termasuk binatang laut. Walaupun namanya khinzirul ma'. Ya, walaupun nama khinzirul ma'. Imam Abu Hanifah kata haram makan. Kerana namanya macam binatang di darat. Kerana nama dia babi, maka dalam laut pun nama babi juga tak boleh panggil babi. Kecuali kita nak marah kat binatang tu, kita panggil babi kat dia. Tak boleh ke? Boleh ke? Makan. Contoh kita tengok ada ikan main makan makanan kita, tengok babi ikan ni. Kita sebut macam tu. Tetap ikan tu adalah ikan keli kalau contohnya lah. Tak boleh panggil babi kat ikan tu. Kira dengan dia panggil. Tak jadi. Jika mereka menamakan binatang tersebut dengan nama yang halal, maka halallah ia. Jika haram, maka haramlah ia. Tamam? Jika berlaku khilaf di antara mereka, maka ikutilah pandangan yang terbanyak. Ikut yang pandangan terbanyak pula kalau khilaf lagi. Namun jika bersamaan pada bilangan mereka, bilangan yang menentukan tadi. Maksud yang sebahagian kata halal, sebahagian kata haram. Maka ikutilah pandangan yang dikeluarkan oleh kelompok Quraisy. Kerana mereka adalah merupakan ketua kepada bangsa Arab. Jika tidak terdapat kata putus daripada Quraisy, seperti berlaku perbezaan di kalangan mereka, Quraisy pun berbeza juga, atau syak mereka di dalam menentukan nama dan hukumnya, atau tidak didapati nama binatang tersebut dalam mana-mana kaum Arab selain mereka, maka dihukumkan binatang tersebut dengan yang seumpamanya pada rupa, tabiat dan cara makan binatang tersebut. Faham? Atau kadang-kadang dilihat balik kepada syabah binatang tadi. Rupanya syabah juga diambil, tapi itu hujung sekali. Selepas tanya Arab. Dan nak tanya Arab pula ada turutan yang disebutkan tadi oleh Al-Imam Ar-Ramli rahimahullah. Faham? Baik, namun jika binatang tersebut tiada padanya umpama, tak ada misal, maka menurut pandangan yang asah, yakni dalam Aslur Rawdah dan Al-Majmu', dihukumkan padanya sebagai halal. Faham? Baik, contoh lah ni. Koala. Pernah tengok koala? Comel, makhluk comel tu. Orang duk buat macam patung koala. Baik, apa hukum makan dia? Arab tak sebut makanan koala ni makanan, bukan koala tu. Koala sepetang ke, kan? Koala Terengganu ke, tak. Koala. Ada binatang di Australia tu. Boleh makan ke tidak? Baik, ada misal kepada dia. Dia semisal dengan kera. Nak kata muka kera tak? Nak kata muka dia macam dengan beruk tak? Dia makan apa? Dia makan daun. Dia makan daging tak makan daging. Dia makan daun saja. Baik, adakah dia nak hukum seperti kera? Ataupun kita nak tawakuf tidak makan? Ya, makan yang lain dululah. Kalau banyak lagi benda lain. Kalau ada koala, kemudian ada kijang. Baik, makan kijang lah. Daripada makan koala tu, kijang tak ada khilaf. Sekarang ni kalau tak ada makanan dah. Kalau tak ada makanan, tak ada bincang tak. Makanan dah tak ada, yang ada koala saja. Kalau tak makan, mati kita. Yang tu tak perlu bincang. Kerana tu darurah. Baik, sekarang ni nak dihukumkan binatang ni sebagai apa? Adakah nak dibincang dia sebagai kera? Nak dibincang dia sebagai binatang yang lain daripada kera? Ya, dia lain daripada kera. Kerana tabiat dia pun lain.
dan kemudian dia bukan kau. Ataupun dia termasuk keluarga kau. Allah A'lam. Saya boleh tengok balik. Kuala tidak termasuk keluarga kau. Ya. Saya tak letakkan hukum. Ya. Cuma kalau di segi zahirnya, disebutkan dalam kitab ni, maksudnya apa dia? Maka menurut pandangan yang asah, kalau binatang tadi tidak ada misal, dan tidak pernah dilihat, maka pada waktu tersebut, hukumnya adalah halal. Tapi apa ala kulihal kena tanya Arab juga. Kalau Arab tidak makan makanan tersebut, dikatakan dagingnya buruk dan sebagainya, maka diambil hukum dengan apa yang disebut oleh Arab. Asalnya kena tanya Arab dulu. Macam mana sekalipun. Faham? Itu maksudnya. Jadi memadai jika dua orang yang adil di kalangan Arab memaklumkan tentang perkara tersebut. Jadi cukup kalau ada dua orang Arab yang adil memaklumkan tentang perkara tadi. Jadi yang dimaksudkan kata dimakan oleh Arab ni, Arab yang mana tabiatnya tadi salimah. Seperti tabiatnya Al-Imam Syafi'i, seperti tabiatnya Sayyidatina Nafisah. Nah, bukannya Arab. Nah, Arab mana-mana ni, tak. Arab yang tabiatnya salimah. Nah, seperti Al-Imam Syafi'i, seperti Sayyidatina Nafisah, seperti Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. La, Imam Ahmad bukan Arab. 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 Imam Ahmad Arab. Imam Abu Hanifah tidak Arab. Imam Malik Arab. Nah, ni kalau Arab, kalau mereka ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tabiat mereka tadi salimah, maka diterima makanan tersebut dimakan. Tengok di sini disebut lagi. Ada seorang tanya. Belangkas dalam Sairus Salikin kata tak boleh makan. Betul tak Ustaz? Tapi ramai orang kita duk makan. Yang ni pun penting soalan ni. Baik, sekarang ni masalah utama kita, orang tak makan belangkah, orang makan telur belangkah. Biasanya orang tak makan belangkah. Orang makan telur belangkah. Telur belangkah tidak ada beza. Tidak ada masalah. Kerana nanti kita akan masuk bab kenaan dengan telur. Bab telur nanti kita akan faham terus masalah ni. Baik, cuma belangkah ni nak kira binatang apa? Binatang duduk di atas darat ke binatang yang duduk dalam daun? Itu pun saya ada bahas dalam kitab ni. Ada sebut berkenaan dengan maksud binatang dua alam. Dipanggil barramai. Binatang yang hidup dua alam. Nanti ada bab berkenaan dengan timsah. Huruf ta. Tang timsah tu saya ada bahas. Betul tak? Pada timsah kan? Tak ingat lah. Hakim dia tulis. Tang timsah tak silap saya. Tak silap. Dia betul kot. Tang timsah. Tang timsah ada bab berkenaan dengan buaya. Tang buaya tu kita bahas berkenaan dengan haiwan barramai dipanggil. Barramai maksudnya binatang daratan dan lautan. Dia duduk di antara dua tempat. Macam mana kita nak hukum binatang ni barramai? Nanti kita akan tengok. Nanti baru kita akan nilai belangkah ni termasuk binatang apa. Hakikatnya belangkah sebenarnya tak ada isi pun. Yang ada telok dia saja. Biasanya telok orang makan. Telok belangkah. Sama? Apa kata sedap. Baik. Ni lagi tapai. Ahmad Naqib tanya. Tapai macam mana Ustaz? Oh, tapai boleh makan lah. Dia silap tulis kat ni. Dia nak tanya tupai. Sabak saya kata sabak. Tupai tak masuk lagi. Huruf sin nanti. Sinjak. Tang tupai nanti kita akan masuk nanti. Sabak. Kalau tidak tak faham terus bab ni. Sampai ke sudah. Semua kalau pakat duk tanya. Akhirnya tak faham masalah hukum. Sebab apa? Sebab tak faham dhabit. Lepas tu kita habaq ni. Dhabit yang pertama apa dia? Zu nabin, zu miqlab. Tak boleh dimakan. Baik, apa makna zu nabin, apa makna zu miqlab? Kita dah jelas tadi. Nah, kemudian binatang jalalah. Jelas. Nah, sekarang masuk binatang berbisa. Ya. Kita dah bincang berkenaan makanan binatang berbisa. Kemudian, kita bincang masalah berkenaan dengan umum. Nah, masalah permasalahan umum binatang. Kemudian seterusnya kita masuk binatang yang dilahirkan. Nombor 25. No? Namun jika ia pandang sebaliknya, dijauhkan, diharamkan memakannya. Yakni, kalau Arab memandang tidak boleh makan, maka tidak boleh makan. Binatang yang lahir yang salah satunya, diharamkan memakannya, jangan cuba. Jadi binatang yang lahir, yang mana salah satunya adalah diharamkan. Maksudnya induknya salah satunya diharamkan. Babi bersama dengan kambing. Jadi bakam, kan? Ataupun kambing jantan bersama dengan babi betina. Jadi kambi. Contoh, keluar anak. Maka hukumnya haram. Kerana salah satu induknya adalah haram. Nah, itu jangan kita makan. Nah, begitu juga bagal. Bagal kerana dia adalah hasil katanya daripada kuda dengan hidar, dengan himar.
Bagi bercampur dua ni, maka hukumnya adalah haram. Dimakan bagal haram hukumnya. Kenapa? Karena dia hasil daripada himar. Peganglah panduan ini, hai saudara, pasti kamu tak menyesal ketahuinya. Pegang ni betul-betul. Baik. Hukum berkenaan dengan telur. Itu saya beritahu dah. Hukum telur. Telur binatang, no? Bukan telur sebarang. Telur binatang. Apa saja telur? Sini. Baik, ringkasan berkenaan dengan hukum telur. Ini kita bahagikan kepada dua bahagian. Saya ringkaskan hukum berkenaan dengan telur. Yang pertama, telur daripada binatang yang boleh dimakan. Yang kedua, telur daripada binatang yang tidak boleh dimakan. Bahagian yang pertama, yang telur yang boleh dimakan, perlukan perincian hukum. Iaitu dengan melihat keadaan binatang yang boleh dimakan tersebut ketika mengeluarkan telur. Sama ada ianya masih hidup, iaitu ketika binatang itu hidup lagi ke? Ataupun dia telah disembelih dengan sembelihan yang diiktiraf syarak. Ataupun telurnya diambil setelah binatang tersebut mati atau tidak disembelih dengan sembelihan yang tidak menepati syarak. Jadi, itu telur yang pertama. Jadi binatang yang keluar tadi boleh dimakan. Tapi binatang tadi pula kena tengok balik. Binatang tadi adakah dia disembelih? Ataupun binatang tadi dia bertelur dalam keadaan dia masih hidup? Ataupun binatang tadi mati tidak disembelih? Ataupun mati dia dalam keadaan disembelih tapi tidak mengikuti syarak. Macam mana keadaan dia? Yang tu akan dibahaskan nanti. Yang kedua, manakala bagi bahagian yang kedua, iaitu telur daripada binatang yang tidak boleh dimakan, pula dinyatakan di dalam rangkap syair bahawa Al-Imam An-Nawawi, bukan Ninawi, itu Ninawi itu. Ada dua. Mengharuskan kita memakan telur binatang yang haram dagingnya dimakan sekalipun, seperti penyu dan juga lain-lain. Tamam? Jadi, telur penyu tak boleh kita makan. Mazhab Syafi'i haram makan penyu. Telur penyu boleh? Tadi dah tanya tadi. Boleh makan. Kenapa? Karena mazhab kita Syafi'i meletakkan telur binatang yang haram dimakan, telurnya halal dimakan. Hatta telur buaya boleh dimakan. Telur apa lagi? Platypus bertelur. Boleh makan. Telur apa lagi? Sebut saja telur apa? Telur apa dah? Telur adham. Telur cicak boleh. Telur cicak boleh dimakan. Kau mazhab Syafi'i. Kan you buat telur cicak kan anak. Dia pecah. Boleh makan. Telur buaya boleh makan. Telur cicak lebih lagi. Dia jangan kira jijik kita, no. Jangan jijik kita kira. Ni kira Arab. Arab membenarkan. Kerana Imam Nawawi kata telur binatang. Kerana apa? Kerana sekarang ni dibincang masalah mani binatang tersebut. Kerana itu hasil daripada mani dia. Dan mani binatang tadi hukumnya halal. Kecuali babi saja. Dengan anjing saja yang haram. Yang lain daripada itu tidak ada masalah. Baik, sebab itu kaedah dalam mazhab kita sebut binatang yang haram dimakan, telurnya boleh dimakan. Bukan telur binatang tu. Telur ni telur betul ni. Telur yang ada cengkang tu bukan telur. Lagi tengok apa ni kera ada telur. Rupanya telur kera ni boleh makan. Dia silap faham tu. Bukan telur tu. Ni yang bertelur. Tu kena faham lagi. Faham telur tu pula dah. Telur tu sangkut kat dia tu dia panggil testis. Telur tu bahasa kita yang panggil. Testis dia tu tak boleh dimakan, tu haram hukum dia. Faham? Yang kita boleh makan telur kambing, telur lembu boleh makan lah. Tu eksotik semua tu. Ya. Ada orang tanya ni, Ustaz, apa hukum memakan telur atau binatang yang diancam kepupusan? Apa hukumnya makan binatang diancam kepupusan? Binatang yang diancam kepupusan, yang ni kita tengok balik kepada hukum daripada kerajaan. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau telur tadi diancam kepupusan, maka hukumnya haram dimakan. Kenapa? Kerana dia hukumnya apa ni, kalau kita makan tadi, kerana tidak ada makanan kita nak kena makan, hukumnya halal pada waktu tersebut. Tapi kalau melihat kepada apa yang telah digezetkan oleh kerajaan pada waktu tersebut, maka hukumnya jadi haram. Kenapa? Kerana dia diancam kepupusan. Telur ular macam mana, Ustaz? Telur ular tidak dibenarkan makan. Itu saya sebut. Ada dalam kitab ni, kita akan sebut nanti. Telur ular tidak dibenarkan makan kerana telur ular dalamnya ada racun. Dan Imam Nawawi Al-Jawi rahimahullah dalam kitabnya Nihayatuz Zain ada sebut berkenaan dengan telur ular. Dan telur ular tidak dibenarkan. Pengecualian pada telur iaitu telur ular. Itu saya ada sebut dalam ni. Baik, cuba kita buka. Pada telur
diperlukan perincian, fahaminya pasti dicemburu kawan. Faham elok-elok, maka kamu akan dicemburu oleh kawan. Kenapa? Kerana kamu faqih dalam telur. Faqih bab telur. Orang tanya bab telur, Masya Allah, tabarakallah. Semua boleh jawab. Kan? Jika keluar dari yang boleh dimakan, halnya hidup atau sahnya sembelihan. Lepas tu saya sebut jika keluar. Bahasan berkenaan telur ni, telur yang keluar. Ataupun telur yang masih dalam perut binatang ni. Maksudnya yang bertelur. Bukan telur yang duduk dekat dia tu. Bukan dia tu. Jadi jika keluar dari yang boleh dimakan, halnya hidup atau sahnya sembelihan. Ada dua keadaan. Dia keluar daripada keadaan dia hidup, ataupun dia keluar dalam keadaan sembelihannya sah. Kita sembelih ayam. Belah-belah perut tengok ada telur dalam tu. Ya. Kata ulama, tiada khilaf pada halalnya dimakan, kecuali telurnya dah kerosakan. Jadi ulama tidak khilaf pada telur binatang, boleh dimakan ataupun tidak. Kecuali telur tadi dah rosak. Nah, kecuali telur tadi dah rosak. Jika keluarnya telah kematian atau mati dengan tidak sembelihan, ataupun telur tadi keluar dalam keadaan binatang tadi dah mati. Mati sebelum disembelih. Ataupun tidak sembelihan, yakni tidak disembelih dengan sembelihan yang diiktibar oleh syarak. Maka apa kata kita? Di dalam mazhab kita ada membenarkan jika kulitnya keras tak kelembutan. Baik. Jadi di sini kena faham, binatang yang kalau kata dia boleh dimakan. Binatang ni boleh dimakan. Tapi dia mati. Dalam keadaan telurnya tadi duduk dalam perut. Kita nampak telur dia. Ambil telur dia tadi. Boleh tak kita makan? Boleh, tapi dengan syarat kulitnya telah keras. Kalau telurnya masih lembut, kulitnya tidak boleh dimakan. Lepas tu saya sebut di sini. Jika kulitnya keras tak kelembutan. Ini penting ni. Semua yang saya sebut ni penting. Untuk kita faham dalam bab telur. Namun jika telur itu dihasilkan dari binatang yang tak boleh dimakan, An-Nawawi imam kita mensarihkan hukumnya hai teman halal lah dimakan. Maksudnya boleh dimakan wahai temanku, telur binatang yang diharamkan kita makan dagingnya, telurnya adalah halal dimakan. Tamam? Kemudian saya sebut pada bait yang ke-35, jika dikhawatiri racun yang berbisa, elakkanlah agar hidup tak binasa. Maka kalau kata dikhawatiri padanya racun yang berbisa, maka elakkan daripada kita memakan telur binatang tersebut kerana dibimbangi nanti akan tersebar bisa tersebut. Telur ular, tedung dan sebagainya. Baik, ular sawah macam mana? Ular sawah mungkin tidak berbisa. Tapi kerana sebagian ulama kata dia termasuk nau' al-hayyat. Termasuk ular juga. Maka dibimbangi pada waktu tersebut. Maka sebaiknya dielakkan al-hayyat. Telur hayyat tidak boleh dimakan. Telur kura-kura bani boleh makan tak Ustaz? Boleh makan. Kalau saya sebut tadi yang tak boleh makan telur yang berbisa saja. Boleh makan. Telur biawak boleh makan Ustaz? Boleh makan. Kalau lalu makan, hukum boleh makan. Kalau lalu ambil silakan, tidak ada masalah. Kalau boleh, sebab telur biawak boleh. Telur timsah, buaya boleh makan. Semua boleh makan. Disebut dalam mazhab kita Syafi'i. Cuma kita jijik tak jijik tu lain kira. Kita tak mau makan. Tak mau makan, jangan kata orang lain tak boleh makan. Kalau tengok ada orang tiba-tiba lah kampung tu pergi jual telur buaya pula. Duk jual telur bewak pula, dia pergi jual orang duk makan. Telur biawak mata kerbau. Sebenarnya di sini kita faham berkenaan dengan hukum, sekurang-kurangnya kita akan jadi tenang. Ketika kita tengok orang lain makan, kita tak akan cepat menghukum. Itu tujuan kita mengaji. Bukan nak suruh kita makan. Sebab dia ada orang yang dia panggil kita tidak sanggup untuk makan benda tersebut. Tamam? Kerana kita tak sanggup nak makan benda tadi. Itu saja. Ya, kita orang Melayu kita ni antara orang yang pembersih. Kita tak makan, jangan kita letakkan hukum haram. Kerana dalam mazhab kita boleh. Mazhab kita boleh. Kecuali yang diharamkan kerana dalam tu ada bisa dan sebagainya. Baik, kalau dalam telur buaya, telur bewak ada bisa, tak boleh makan. Hukumnya haram balik. Kalau tengok balik ada bisa ataupun tidak. Tanya balik kepada ahli al-hal wal aqd. Orang yang reti dalam bahagian tersebut. Kena tanya kepada zoologis. Saya minat bidang ni. Tapi dah jadi ustaz buat macam mana kan? Kalau tak silap saya pernah kata kalau kata SPM dapat biasa-biasa ya, kata cadang tu macam nak sambung bahagian binatang tu.
Masuk lautan, sonok ni tengok binatang. Alhamdulillah Allah Ta'ala atok kot ni, kalau tidak duduk dengan binatang. Mungkin duduk main dengan burung kat tua, duduk tunjukkan di masjid apa ni, masjid negara apa di apa? Di zoo negara. Azra'i dengan Saiful tak kenal lah. Duk pergi duk tengok kata, oh, ini duk buat apa, duk panggil binturong kan. Duk main dengan gajah. Itu lah. Dia jadi apa? Jadi hak jaga gajah. Baik. Masuk kepada baik yang seterusnya, bab pertama hukum hakam binatang dan huruf. Ni tuan-tuan sabak kalau kita tengok ni. Baik, macam mana kalau telur sudah ada janin di dalamnya? Ini penting persoalan ni. Telur kalau ada janin di dalamnya, apa hukumnya? Baik, kalau ada janin hukumnya haram. Karena janin tadi dah tengok dah, kalau kata bentuk janin tadi dah ada, dan waktunya telah ditiupkan roh, maksudnya biasanya ditiupkan roh, maka pada waktu itu hukumnya haram. Karena dia perlu disembelih. Faham? Itu maksudnya. Dan dia mengambil hukum janin binatang juga kadang-kadang. Hukum janin binatang. Sebab tu kalau kata dah disembelih, contohnya bab hukum janin binatang disebut oleh para ulama, hukum janin, sebagian ulama kata hukumnya haram, sebagian kata hukumnya haram, hukumnya halal li'annahu muzakka bi zakatin ummihi. Kalau disembelih dengan apa ni, sembelihan yang sah, maka hukumnya adalah dikira sebagai halal. Tapi masalah berkenaan dengan telur, kena tengok balik dalam Nihayatul Zain. Sebab masalah telur binatang, saya tengok balik ni masalah tersebut. Baik. Telur masin yang tak dibasuh semasa prosesnya membuat, membuatnya, boleh makan ataupun tak, Ustaz? Telur masin yang tak dibasuh telurnya, boleh dimakan ataupun tidak? Boleh dimakan. Karena biasanya kalau kulitnya dah kerah, nak masuk bahannya ke dalam tadi, sekejap. Masalah telur masin yang tak dibasuh kulitnya, dah hati-hati, tak boleh dimakan. Kenapa? Karena dia akan menyerap masuk ke dalam. Karena dia perak, jadi dia menyerap masuk, maka hukumnya haram. Lepas tu kena basuh dulu, kerana dia akan jadi mutanajis. Tamam? Berbeza dengan telur yang kita duk masak ni. Telur yang kita duk masak ni, kalau kata terkena najis, yang kena najis hanya bahagian luarnya saja. Kita basuh yang bahagian luar sudah mencukupi. Tamam? Sebab tu telur binatang yang kita nak buat telur masin, kalau direndam tanpa kita basuh telurnya, ini sebaiknya dielakkan. Kerana dia akan menyerap masuk ke dalam telur tadi. Kalau tidak, kita buh garam, dia tak serap masuk masin di dalam. Melainkan dalil kepada dia serap masuk. Begitu juga najis tadi pun kemungkinan akan serap masuk sekali ke dalam. Maka hukumnya mutanajis dan tidak boleh dimakan. Faham? Baik. Soalan banyak nanti kita baca dulu, nanti kita tengok balik soalan. Baik, masuk kepada bab yang seterusnya berkenaan. Jadi saya karang kitab ini mengikut abjadiyah. Alif, ba, ta, sa sampai ya. Dan kemudian saya sengaja letakkan namanya dalam bahasa Arab pada binatang ni untuk kita sama-sama mengaji bahasa Arab. Jadi kita boleh tahu sebutan dalam Arab apa dia. Kemudian dalam lampiran bergambar yang saya letakkan gambar binatang termasuk hukum hakam binatang tersebut, saya letakkan sekali dengan nama bahasa Inggerisnya. Moga untuk kita mudah faham, dan kalau kita pergi ke zoo kita tahu kita ni binatang apa. Faham? Baik, di sini saya sebutkan yang baik yang ke-36 pada huruf alif. Ibil unta dihalalkan memakannya telah ijma' oleh sekalian ulama. Digelarnya kapal dalam perjalanan di tengah sahara, dialah peneman. Jadi ibil adalah binatang yang halal dimakan, dan dia adalah ini ijma' para ulama menghalalkan memakan ibil. Dan ibil digelar sebagai safinatul bahar, safinatu al-bar. Kerana dia seperti kapal di lautan yang membawa barang dagangan manusia. Itu digelar sebagai kapal dalam perjalanan. Itu binatang pertama, iaitu ibil. Ini kawan ni tanya. Maksudnya telur yang ada segumpal darah boleh dimakan, Ustaz? Ya, boleh dimakan. Kerana dia masih lagi tidak jadi janin. Faham? Baik, yang ke-38. Atan pula diharamkan menjamahnya. Atan ni siapa dia? Bukan Pak Atan. Keldai betina dan himar si jantannya. Atan ni adalah gelaran bagi keldai betina.
Itu saya sebut di bawah. Arab tidak menyebut atanah kepada atan. Kerana atan. Semalam saya dengar ada seorang Kelantan, dia buat ada 6 binatang rare, dia kata. Antaranya pokke. Pokke adalah sejenis binatang yang digeruni oleh kanak-kanak, dia kata. Suka dimain-main, dia kata. Dia ataupun dipanggil sesumpah. Dan pokke walaupun dia betina tetap dipanggil pokke, tidak dipanggil mokke. Faham? Ada juga buat lawak tu. Sungguh juga tu. Dipanggil pokke tak panggil mokke. Ya. Jadi ini atan tidak dipanggil atanah, dipanggil atan. Pula diharamkan menjamahnya. Tidak boleh kita memakan daging atan, iaitu daging himar betina. Begitu juga himar jantan dan himar si jantannya. Himar disebut kepada si jantan, atan disebut kepada himar betina. Tamam? Jadi yang dimaksudkan sini apa dia? Himar apa? Himar ahli. Itu sebut pada bait yang ke-39. Himar liar tak dilarang pada kita. Memakannya itu kuda belang jua. Yang himar liar boleh. Iaitu keldai liar kita dibenarkan makan. Apa makna kedai liar? Kedai liar adalah kuda belang. Jadi kuda belang dihalalkan bagi kita memakannya. Ini jadi khilaf di kalangan para ulama dalam mazhab yang lain. Kata sebahagian ulama, kalau kata himar dilepaskan dalam hutan, maka jadi liar dia. Adakah hukum jadi kedai liar? Maka dikata kedai liar. Walaupun bentuk dia keldai. Kuda belang, kalau dibawa mai duduk di tempat belah elok-elok, jadi jinak. Maka haram dimakan. Kata Imam Malik radhiyallahu anhu. Malik kata macam tu. Dan mazhab kita tidak. Dilihat kepada jenisnya. Himar liar, iaitu kuda belang dihalalkan makan. Walaupun dia telah jinak. Dan himar liar, himar yang jinak diharamkan kita makan walaupun dia liar. Faham? Susu atan kebanyakan mengharamnya kecuali di sisi 3 ulama. Baik susu keldai betina boleh makan ataupun tidak, boleh minum ataupun tidak. Haram hukumnya kecuali di sisi 3 para ulama. 3 ulama. Siapa 3 ulama tersebut? Pada bait yang ke-41 kita sebut Imam Atha, anak Rabah dan At-Tawus. Juga Zuhri Asy-Syihab katanya harus. Juga Az-Zuhri Asy-Syihab kata harus. Itu cara baca dia. Imam Atha, anak Rabah dan At-Tawus. Juga Az-Zuhri Asy-Syihab kata harus. Jadi 3 orang ulama kata harus makan. Apa dia? Imam Atha ibn Abi Rabah, iaitu anak murid kepada Sayyidina Al-Imam Ibn Abbas. Sayyidina Al-Imam At-Tawus juga anak murid kepada Sayyidina Ibn Abbas. Dan juga Al-Imam Syihabuddin Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Bukan Syihabuddin, Al-Imam Syihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa ianya adalah halal dimakan, iaitu susu keldai betina. Manakala pandangan yang lain yang kuat tidak dihalalkan memakan keldai susu keldai betina. Namun yang terkuat adalah pertama apa dia yang mengharamkan? Hukum susu seperti hukum dagingnya. Hukum susu sama seperti hukum dagingnya. Kecuali apa? Kecuali manusia sahaja. Yang mana hukum dagingnya tidak sama dengan hukum susunya. Hukum susu manusia adalah halal, tetapi hukum susu kambing hukum susu daging manusia hukumnya adalah haram. Boleh? Ustaz, kalau susu kambing yang sudah disembelih tapi susu di dalam kantungnya, adakah halal diminum? Ya, halal diminum. Tidak ada masalah. Halal diminum. Baik. Terus binatang yang ke berapa ni? Keempat dah ni. Binatang keempat dah ni. Arnab jinak juga yang di padang datar. Dihalalkan memakannya, jangan ingkar. Arnab ini yang sama ada yang jinak ataupun yang di padang datar. Yang ni yang liar. Boleh dimakan semuanya. Jangan ingkar. Baru ni tengok ada seorang, saya saja tulis jangan ingkar tu. Sebab apa? Sebab ada kaitan. Di Malaysia baru ni ada seorang tu dia tunjuk dalam internet, dalam Facebook, cara macam mana nak siang arnab dan macam nak sembelih arnab. Pakak komplain baik habis boh. Komen bawah ni macam tak ada agama. Ya. Komen di bawah apa dia? Tak ada binatang lain kan nak makan. Arnab juga dimakan. Lah. Apa benda ni? Konon-konon nak buat pengasih dengan binatang sampai tahap macam tu. Sebab tu dalam Islam, sembelihan binatang dalam Islam adalah yang paling rahmat sekali. Baik kawan tu mungkinlah dia nak tunjuk tadi cara nak sembelih dan cara nak siap binatang tadi untuk nak bagi ilmu kepada orang cara macam nak siap tadi. Kerana kulit arnab susah juga sebenarnya kita nak siap, bukan senang. Yang kulit dia rapat dengan dia macam baju
pada arnab tersebut. Jangan duk bayang apa ni Bugs Bunny. Dia duk bayang Bugs Bunny, cerita kartun hak arnab nampak comel, baik apa semua tu. Kira yang tu. Boleh makan, tak ada masalah. Lepas tu jangan duk jadi keliru dengan masalah tersebut. Dengan kita punya atifi, perasaan kita. Kalau tidak, tak makan apa kita. Sembelihan dalam Islam yang paling terbaik. Lepas tu Nabi SAW mengatakan bahawa idza zabahtum fa ahsinu zibha. Cara sembelihan yang terbaik. Kenapa? Karena sembelihan yang terbaik dengan cara pisaunya ditajamkan. Dan dibuat kajian, pisau yang ketika ditajamkan dan kemudian ketika disembelih binatang tersebut, sebenarnya dia tidak rasa pun waktu pisau tadi dilalukan di tengkuk dia. Waktu pisau kena tajam. Dilalukan tadi dia rasa macam dengan, dia rasa pedih lah kan. Cuk sikit. Kemudian gerakan yang berlaku kepada dia pada waktu tersebut adalah harakah mazbuhah dibagi. Gerakan sembelihan saja. Dan setelahnya kalau dia bergerak lagi, dengan binatang arnab contohnya, otak dia kuat. Kita dah sembelih lama dah. Kita dah siang kulit dia. Tapi tengok otak dia masih bergerak waktu tersebut. Kerana dia kuat. Otak dia kuat betul. Jadi apa ni, harakah yang berlaku tadi ni tu bukan kerana dia sakit. Tapi kerana berlakunya disebabkan kerana darah yang terlalu banyak keluar. Berbeza dengan orang lain, tembak kepala binatang, yang katok kepala binatang, yang dibuat oleh agama-agama lain yang kadang tidak mengikuti syariat. Kepak kepala ayam. Itu lagi menyeksa binatang. Dan yang tu sepatutnya dia ditentang. Sepatutnya dilarang. Bukannya seperti yang dibuat dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala dalam Islam. Kerana itu sebenarnya hakikat sebenar-benarnya rahmat kepada binatang. Maksudnya gitu. Junjungan mulia pernah dihidangkan, dimakan baginda tidak mengharamkan. Dari baginda pernah memakan arnab. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang dihidangkan oleh Sayyidina Anas bin Malik kepada Sayyidina Rasul, oleh Sayyidina Talha. Al-urwiyah, kambing hutan dihalalkan. Ini yang kelima, binatang yang kelima. Al-urwiyah, kambing hutan dihalalkan, padanya faedah buat kesihatan. Tanduk kuku dengan minyak dicampurkan, sapu pada kaki tidak keletihan. Jadi urwiyah ni kambing hutan. Kambing hutan ni dia punya faedahnya, dagingnya memang selesai. Saya sebut dah dihalalkan. Hukumnya halal dimakan. Dan kemudian faedah pada tanduk dia, pada kuku dia dan juga pada orang panggil bahagian badan kambing ni, kalau dibuat minyak, maka disapu pada kaki orang yang letih, maka dia akan jadi cergas seperti kambing hutan. Mungkin dia boleh masuk dalam hutan selepas tu. Ganti kambing tu. Ini ubat sakit urat. Ubat sakit urat dan sebagainya. Saja saya masukkan ni sebagai faedah. Baik, ini panduan yang telah disebutkan Ad-Damiri, Imam Agung tak terlawan. Ini disebut oleh Imam Damiri dalam kitabnya Hayat Hayawan Al-Kubra. Tamam. Dan kemudian, asad raja haiwan tidak dibenarkan. Memakannya kerana syarak mengharamkan. Ini asad. Singa tidak diharamkan bagi kita mazhab Syafi'i makannya. Jadi mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki. Mazhab Maliki kata boleh makan singa. Setiap yang berburu dengan taringnya diharamkan di sisi jumhur ulama. Ulama tu ulama. Ini ulama maksudnya. Jadi setiap binatang yang berburu dengan taringnya maka hukumnya adalah haram dimakan. Telah berkata Malik Imam yang mulia, tidak diharamkan namun makruh juga. Imam Malik kata makruh saja makan daging asad, daging singa. Ini saya baca hukum saja, kita tidak baca tentang khususiat binatang tersebut. Tiada rezeki kita tulis pula khususiat binatang-binatang. Ibnu Awa, dari jenis serigala, pandangan yang asah diharamkan ia. Ibnu Awa dalam bahasa Inggeris dipanggil jackal. Dia berbeza dengan satu lagi binatang dipanggil babir hindi. Babir hindi adalah coyote. Beza dengan jackal. Jackal lebih kecil sedikit pada coyote. Coyote lebih kecil sedikit daripada serigala. Dia ada 3 jenis yang rupa seakan sama tapi beza. Ekor dia beza sikit. Badan dia pun beza sikit. Dan muka pun beza sikit. Jackal mukanya agak luas sikit. Coyote mukanya agak tirus sedikit. Seakan-akan serigala. Kalau tengok jackal, kalau tengok coyote, orang akan kata dia serigala. Padahal dia coyote. Sebab tu kena bezakan antara 3 perkara tersebut. Sebab ramai di kalangan yang saya buka kitab-kitab, hatta sebahagian kitab yang dikarang oleh sebahagian para ulama Arab, meletakkan babir hindi pada tempat yang tidak betul. Diletakkan babir hindi pada istilah kepada harimau. Bukan kepada takut lagi terpadam.
Tu. Tu tak apa. Cabut tu tak apa. Tu tak apa. Tu tak apa. Baik. Ibnu Awa dari jenis serigala, pandangan yang asah diharamkan ia. Ya. Baik. Haram nak makan, pandangan yang asah kata haram. Maknanya bila disebut asah di sini, kita akan faham apa yang pertama, berlakunya khilaf. Dan khilafnya kuat. Muqabil asah kuat maksudnya. Cuma asah lebih kuat daripada yang muqabilnya. Jadi lawannya pun kuat juga ni. Maksudnya ada pandangan kata halal, dan halal tadi pun kuat pandangan tersebut. Cuma yang kuat lagi adalah yang haram. Abu Hamid pula pilih yang kedua, iaitu yang muqabil asah. Dihalalkan Ibnu Awa di sisinya. Al-Imam Abu Hamid apa di sini? Bukan Abu Hamid Al-Ghazali. Saya sebut di bawah. Abu Hamid Al-Isfirayini. Rahimahullahu ta'ala. Iaitu Syekh Madrasah Syafi'iyah ketika tersebut di Baghdad. Beliau mengatakan bahawa memakan jekyll adalah hukumnya haram. Hukumnya halal. Jekyll. Bukan jekyll hak kedai tu. Yang kedai kain tu tak. Ni jekyll. Ni Ibnu Awa. Ummu Khirfah, tenggiling dikenal ia, punya perisai di sekeliling punya perisai sekeliling tubuhnya. Ummu Khirfah, dipanggil Ummu Irfah. Ummu Khirfah ni tenggiling. Baik, apa hukum dia? Kata Datu Kelampaian imam kita, diharamkan dagingnya untuk dirasa. Siapa Datu Kelampaian? Iaitu Syekh, ni tak ditulis ya? Bukan Ustaz tulis ke ni? Datu Kelampaian. Ustaz tak tulis ya? Tak tulis ya? Oh, silap. Datu Kelampaian iaitu Syekh Arsyad Banjari. Maksudnya. Yang dimaksudkan dengan Datu Kelampaian adalah Syekh Arsyad Al-Banjari. Gelaran dia oleh orang-orang Banjar Datu Kelampaian. Kata Datu Kelampaian imam kita, diharamkan dagingnya untuk dirasa. Maksudnya, Syekh Arsyad Banjari mengatakan bahawa hukum memakan tenggiling adalah haram. Baik, itu habis huruf alif. Tamam? Sekarang masuk huruf ba. Baik. Al-bazi dan jenis helang diharamkan di sisi ahli ilmu yang kebanyakan. Al-bazi mengharamkan, diharamkan makan oleh kebanyakan ahli ilmu. Mazhab kita Syafi'i dan sebagainya. Sebahagiannya pula mengatakan segala burung tidaklah diharamkan. Sebahagian lagi ulama kata segala jenis burung semuanya halal. Antaranya siapa? Antaranya Al-Imam Malik, Al-Imam Lais, Al-Imam Auza'i, Al-Imam Yahya Ibn Sa'in Al-Qattan. Dan mereka berhujah mengatakan bahawa diharuskan makan binatang tadi kecuali yang disebutkan secara khusus dalam nas. Yang tidak disebutkan dalam nas maka hukumnya adalah halal dimakan. Burung boleh, tidak ada masalah. Baik, hadis Zu Mikhlab macam mana pula? Imam Malik kata hadis tadi tidak sah di sisi beliau. Maka sebab tu boleh makan burung apa saja. Maksudnya burung lang pun boleh makan. Tapi mazhab kita, mazhab Syafi'i, haram memakan Zu Mikhlabin. Kerana ni binatang yang berburu dengan kukunya. Yang ke-57, Al-bal, ikan besar ambar gelarannya. Ya. Mana? Oh, diharamkan. Mana tahu? Oh, diharamkan. Baik, yang ke-56. Baik, yang ke-57. Al-bal, ikan besar ambar gelarannya, dihalalkan daging mahal wangiannya. Al-bal iaitu ikan besar yang digelar ambar, iaitu paus sperma dipanggil. Sperm whale. Yang ni hukumnya halal dimakan. Baik, ikan yang besar kata sebahagian ulama, kalau kata kita nak makan ikan tersebut, sebahagian ulama kata perlu disembelih di mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Mazhab Imam Ahmad kata kena disembelih juga binatang tadi kalau dia terlalu besar. Baik, macam mana nak sembelih binatang yang besar ni, ikan yang besar? Disembelih dengan cara dikat pada ekornya. Lepas tu ikan dengan binatang beza pada sembelihan dia. Ikan disembelih pada ekor. Manakala binatang disembelih pada tengkok dia. Itu cara dia. Jadi kalau ikan besar contohnya ikan paus, kalau masih hidup, kita nak makan daging dia, kita nak kerak terus daging dia, waktu tu takut dia tak mati lagi. Maka cara macam mana, disembelih pada ekor, dikerak ekor dia, insya-Allah dia akan mati. Tamam. Al-babbagha, gagak tua panggilannya, burung cantik haram kita memakannya. Al-babbagha,
cara bacanya babbagha. Nah. Jadi tadi ambar. Ambar tadi itulah dibuat minyak wangi. Daripada kata guru saya Syekh Ayub Ahdal hafizahullah, kata beliau mani paus inilah yang dijadikan sebagai minyak wangi ambar. Wangi mahal sungguh. Minyak wangi yang tadi mahal. Lebih kurang dalam 16,000 rial. Dalam satu bekas besar ni. 16,000 rial ni bekas besar tu. Ambil bekas tu. Tu. Bekas besar ni. Saya pernah tanya di Abdul Samad Qurashi, harganya hampir 16,000 rial. Ambar. Warna lebih kurang macam ni warna. Ambar. Itu dibuat daripada apa? Dibuat daripada mani ikan paus. Ikan paus ni lah, paus sperma ni. Hukumnya halal dimakan. Al-babbagha, gagak tua panggilannya. Burung cantik, haram kita memakannya. Burung kakak tua tak boleh makan. Cuma saya duk cari lagi burung ni. Burung enggang. Boleh makan ataupun tidak. Tapi kalau zahirnya nampak seperti babbagha. Zahir burung enggang nampak seperti babbagha. Nampak seperti burung kakak tua. Cuma dia punya paruh dia besar lagi dan sebagainya. Maka hukumnya juga boleh kita katakan hukumnya haram. Dan yang kedua, binatang tadi pun hampir pupus. Dan kerajaan pun letakkan hukum tidak boleh makan binatang tadi. Kalau makan kena tangkap masuk penjara. Baik. Ini yang asah di sisi Ar-Rafi'i. Buruk daging illahnya kata Saymari. Kenapa daging babbagha tidak dibenarkan makan? Kata Imam Rafi'i ini yang asah. Karena buruk dagingnya. Yang pertama asah kata Imam Ar-Rafi'i. Dan buruk dagingnya kata Imam Saymari. Saymari Al-Hanafi. Mazhabnya Hanafi. Dan kata beliau daging babbagha buruk. Arab tidak makan daging babbagha. Yang kedua mahal. Sebelah tu sayang. Nak sembelih pun sayang. Mahal. Itu juga taus. Burung apa ni, merak. Karena kalau ikut pada makanan burung tadi, dia makan makanan yang halal. Makan makanan yang bagus-bagus semua. Makan kacang. Dia tak makan makanan yang buruk-buruk. Tapi kerana dagingnya buruk, menyebabkan kata para ulama hukumnya haram. Dan kemudian yang baik yang ke-60, babir Hindi. Haram kita memakannya kerana serupanya dengan Ibnu Awa. Ini penting. Babir Hindi haram kita memakannya kerana serupanya dengan Ibnu Awa. Lepas tu tengok di bawah saya sebut. Ramai yang terkeliru meletakkan babir Hindi sebagai harimau. Para ulama secara jelas memaklumkan bahawa ianya serupa seperti Ibnu Awa. Dalam kitab sebut dia macam Ibnu Awa, macam berjadi harimau. Harimau beza gila dengan Ibnu Awa. Harimau mana sama dengan serigala? Mana sama dengan jackal? Jadi maka di sini salah kalau kata dia. Sebahagian kitab sebut babir Hindi, hatta dalam Google tulis babir, keluar harimau. Nah, padahal babir di sini dimaksudkan sini adalah coyote. Nah, harimau adalah jauh berbeza dengan Ibnu Awa. Maka saya merasakan bahawa yang paling tepat ialah ianya adalah coyote yang seakan-akan jackal, namun terdapat sedikit perbezaan di antara keduanya. Coyote agak hampir menyerupai serigala, namun ianya lebih kecil daripada serigala. Itu yang saya sebutkan dalam kitab ini. Ini faedah yang penting buat kita, serupanya itu mengambil hukumnya. Ini faedah besar. Kenapa? Serupanya binatang tersebut dengan sesuatu, maka dihukumkan binatang tadi dengan yang diserupainya. Ini disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam Minhajut Talibin. Saya ada letakkan di bawah nota kakinya. Yang ke-62, birzaun kuda halal kita menjamahnya, tiada beza kuda Arab dan ajamnya. Ini berbeza kita dengan mazhab Abu Hanifah. Dan sebagian mazhab mengharamkan kita memakan kuda. Di mazhab kita Syafi'i menghalalkan kita memakan kuda. Azra'i. Isha. Basuh muka. Ya. Pukul 6 lah. Ada lebih kurang dalam 40 minit lagi untuk buka puasa. Lagi beberapa minit kita akan berhenti insya-Allah taala. Tak sempat habis juga kita. 300 baik. Lepas tu buat hukum pula. Kalau baca saja boleh. Baca sekali lalu je boleh. Al-battu dan al-iwazi dihalalkan. Keduanya jenis itik, wahai teman. Battu, itik. Iwaz, angsa. Kedua-duanya jenis itik. Maka kedua-duanya dihalalkan. Yang pertama jenis kecil dan kedua itik besar. Bezanya jangan dilupa. Yang pertama jenis kecil. Dipanggil bat.
Sebab tu itik kecil orang panggil bat. Itik besar macam ansar dan sebagainya orang tak panggil itik. Orang tak panggil batun. Orang tak panggil battah. Orang panggil iwaz. Ya, iwaz, bukan iwaz. Iwaz. Syaddah pada zaid. Jika al-battu diburu yang jika al-battu diburu yang berihram, cara baca macam tu, mana yang saya letakkan alif lam, dibacakan alif lam tersebut. Hakim minta kalau boleh tulis, letakkan baris sekali. Macam jika al-battu, macam tu. Jika al-battu diburu yang berihram, kata al-Mawardi ia tidak haram. Itu juga al-Mawardi tu. Kata al-Mawardi ia tidak haram. Imam Mawardi kata membunuh batu tidak haram. Karena dia termasuk binatang yang boleh dimakan. Maksudnya seperti binatang peliharaan. Ini yang mu'tamad kata Asy-Syarwani menyokong pandangan Imam Al-Mawardi. Imam Syarwani rahimahullah muhasyi kepada Tuhfatul Muhtaj. Mengatakan bahawa ini pandangan yang mu'tamad. Maksudnya kalau kata seorang yang berihram menyembelih batu, al-bat, maksudnya itik kecil, maka hukumnya adalah halal dan tidak jadi masalah. Tamam? Karena kalau kata buruan seorang yang berihram memburu binatang yang diharamkan baginya diburu, maka pada waktu tersebut binatang tadi akan menjadi najis. Jadi bangkai binatang tadi. Tidak boleh dimakan. Tamam? Itu dia banyaknya soalan. Ni ada tanya ni. Apa hukum belah binatang dalam sangkak? Itu banyak. Masa banyak lagi saya nak kena tulis ni. Nanti keluar tajuk nanti. Nanti insyaAllah kita bahas itu semua. Semua tu dalam Syama'il pun saya dah bahas panjang. Berkenaan binatang dalam sangkak ni dah bahas dalam Syama'il. Dalam hadis berkenaan dengan ya apa dia? Adik ya Aba Umair ma fa'ala an-Nuqair. Ya Aba Umair ma fa'ala an-Nuqair, dalam hadis itu disebutkan berkenaan dengan hukum membelah binatang dalam sangkar, hukumnya harus. Ikut sangkar binatang tadi. Binatang tadi besar, sangkar dia besar. Binatang kecil, sangkar kecil. Jangan binatang besar, sangkar kecil, itu menyiksa dia. Baik. Dan al-bughath, burung nasar dan jenisnya, buruk daging, haram kita menjamahnya. Al-bughath. Bughath ni burung nasar, dipanggil burung apa ni dipanggil? Dalam bahasa Inggeris saya sebut apa ni burung ni? Apa ni? Vulka apa? Dia burung dia, tak ingat dah kita pun. Ada yang ada gambar. Al-bughath. Ini burung nasar. Di sini burung nasar. Dan hukumnya adalah haram dimakan. Karena buruk dagingnya. Baik yang seterusnya, bagal pula tunggangan buat manusia, lahir di antara keldai juga kuda. Ini bagal. Sebagian ulama mengatakan bahawa bagal tidak boleh dimakan. Bukan sebagian ulama. Para ulama umumnya mengatakan haram hukumnya memakan bagal. Kenapa? Karena dia dilahirkan di antara keldai dengan kuda. Yang sebagian ulama mengharamkan tidak membenarkan perkahwinan di antara kuda dengan keldai. Karena ini akan mematikan nasab kuda. Karena kuda ada nasab dia. Diharamkan bagi kita memakannya kerana hukum mengikuti keldai jua. Jadi kita tidak boleh memakan bagal. Kenapa? Karena dia mengikuti hukum keldai. Juga dilarang oleh junjungan mulia ketika Khaybar, janganlah kita lupa. Jadi Nabi juga melarang memakan bagal dan juga melarang kita memakan keldai. Ini waktu ketika mana? Perang Khaybar. Bakhar lembu dan seladang halal jua. Banteng. Banteng lembu kaki putih di Sumatera. Ini banteng, sejenis lembu. Yang saya pergi ke Sumatera beberapa tahun yang lepas, saya pergi ke Sumatera dan saya tengok depan mata sekali banteng ni. Banteng ni saya tengok di zoo negara aja. Rupanya orang Sumatera bela banteng. Banteng ni macam seladang, Fiji. Tanduknya macam seladang, cantik macam seladang. Dan kalau dia besar, warna dia hitam, macam seladang. Dan dia ada stokin. Sebab tu saya sebut lembu kaki putih. Kaki dia empat-empat macam pakai stokin. Dan itu dibuat korban pada mereka setiap musim haji. Setiap musim korban, dia korban banteng. Kita korban lembu daripada korban banteng. Dan banteng jadi jinak di kalangan mereka.
Kesemua jenis lembu di dunia dihalalkan bagi kita memakannya. Apa saja jenis lembu, hukumnya halal dimakan. Nah, bulbul burung merdu kicauan bunyinya halal dimakan semisal usfur jua. Jadi bulbul sama seperti hukumnya seperti usfur. Bulbul ni burung apa ni? Burung jambui dia panggil. Bulbul. Dia macam jambui, ada jambui kat atas, burung bulbul. Orang Melayu pun bagi jambul. Bulbul burung jambul kan. Saya pun tak selupa nak tulis belakang. Bulbul burung jambul. Patutnya gitu kan. Burung ni burung jambul. Al-bumah dan jenisnya tak dibenarkan. Memakannya ini burung hantu teman. Jadi bumah ni burung apa? Burung hantu. Jadi tak dibenarkan kita memakan burung hantu. Baik. Tamam. Huruf ta. Baik. Jadi kita rasa kita berhenti sekat tu. Nampak teruk dah. Saya pun dah lapak ayak lah ni. Dah lambat lagi nak buka puasa. Jadi kita berhenti sekat tu dulu. InsyaAllah ada rezeki kita sambung lagi nanti. Kalau tak sempat saya sambung di sini, kita sambung nanti di waktu kita bercuti nanti insya-Allah. Kalau kata esok sempat kita sambung esok. Esok pun malam raya kan? Esok dah jadi malam raya dah. Mungkin kita sambung esok insya-Allah. Dah alang-alang kita dah mula daurah dah. Sayang juga kalau tak habis kita, kan? Jadi kita sambung esok insya-Allah. Esok kita akan sambung pada waktu pagi, pada waktu biasa. Pasalnya tak ada rohah. Kita buat juga sambung waktu pagi pukul 7 dah. Pukul 11 pagi kita start baca kitab ni juga sampai pukul 12 tengah hari. Kemudian kita sambung pula pukul 10 malam. 10 malam waktu Malaysia, pukul 4 petang. Buat macam ni sebelum nanti waktu buka puasa. Kita sambung pula kalau tak habis juga, insya-Allah. Tamam? Jadi kita sambung esok hari insya-Allah taala. Perbahasan seterusnya berkenaan dengan kitab ini. Dan kerana nanti akan masuk bab yang penting. Ramai tertunggu-tunggu bab berkenaan dengan tupai. Nanti kita akan masuk bab tupai, jangan bimbang. Baik. Wallahu taala ala wa alam. Saya minta maaf ada soalan yang mungkin saya tak mampu nak jawab. Nanti kita akan jawab nanti insya-Allah. Dan kita akan jawab pada esok hari insya-Allah taala. Baik, setakat itu dulu. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.